258 ayat yang ke-23 surah Ibrahim. Okey, kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Okey, baik. Puan Hayati kan, dia minta doakan untuk suami kepada anak saudaranya yang bernama Said Muhammad Firdaus supaya diberikan kesembuhan. Masya Allah, keadaannya jauh lebih baik dari apa yang dijangkakan. Semalam doktor dah panggil keluarga untuk datang ziarah sebab keadaan teruk, tapi hari ini dia dah sedar dan bertambah baik. Doakan dia terus baik. Jadi kita niatkan malam ni pengajian kita, Allah jadikan musabab untuk kesembuhan Said Muhammad Firdaus, insya-Allah. Boleh? Okey, hari ini muka surat 258 ayat yang ke-24. 258 ayat yang ke-24. Ayatnya berbunyi, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Okey. Alam, adakah tidak? Ayat tu ke 23? 23 rasa saya kan? 23 Ustaz. 23, sorry, bukan 22, 23, maafkan saya. Wa dan udkhila dimasukkan. Alladzina orang-orang yang amanu beriman wa dan amilu beramal as-salihat as-salihat ni plural. As-salihat ni plural. Maksudnya mereka buat amal soleh yang banyaklah. Dimasukkan orang beriman dan beramal soleh jannatin ke syurga-syurga. Jannatin ke syurga-syurga. Tajri yang mengalir min daripada tahtiha bawahnya al-anhar sungai-sungai. Al-anhar sungai-sungai. Okey, al-anhar sungai-sungai. Khalidina mereka kekal. Fiha di dalamnya. Okey. Bi dengan izin. Rabbihim Tuhan mereka. Tahiyyatuhum ucapan penghormatan bagi mereka. Terjemah tahiyyatuhum ucapan penghormatan bagi mereka. Fiha di dalamnya, dalam syurga. Salam. Terjemah salam lah. Terjemah salam. Okey, Puan Siti Rolis terjemahkan. Puan Siti Rolis ayat pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke syurga-syurga yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan bagi mereka di dalam salam. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Rolis. Kita cerita tentang ahli neraka sesama mereka salah menyalahkan. Mula-mula salahkan ketua, lepas salahkan ketua, salahkan kawan baik, lepas salahkan kawan baik, salahkan syaitan. Lepas kita bincang tentang salah menyalahkan antara syaitan dan juga ahli neraka. Ayat ini pula Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang beriman pula. Apa mereka dapat? Orang beriman bukan sekadar beriman tapi kena beramal soleh.
Bukan sekadar beriman, tapi kena beramal soleh, dan amal soleh tu kena banyak lah. Ya, tak mampu nak buat semua. Memang semua orang tak mampu nak buat semua. Walaupun ustaz tu, dia hari-hari ceramah tentang amalan-amalan sunat. Solat-solat sunat. Doa-doa harian. Okay, amalan-amalan sunat, solat-solat sunat, doa-doa harian. Dia sendiri pun tak mampu nak buat. Ya, kita memang tak mampu nak buat semua amal soleh yang kita belajar, yang kita tahu, yang kita dengar. Betul. Tetapi, adakah bermakna cukup buat satu dua cukuplah beristiqamah? No. Solihat tu maksudnya amalan tu kena lebih 3 dan ke atas. Amalan soleh tu kena 3 dan ke atas. Okey, baik. Tengok surah surah An-Nisa. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting sebahagian. Sebahagian daripada amal soleh. Okey, muka surat. Tolong baca dia, Puan Salasiah, boleh Puan Salasiah. Surah An-Nisa, surah An-Nisa. Muka surat 98. Ayat yang ke-124. Auzubillah minasyaitonirrajim. Dan barang siapa melakukan amal kebaikan, baik lelaki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Okey, baik. Terjemah Puan Salasiah betul. Cuma daripada tu, kan, ayat dia berbunyi wa man ya'mal minas solihat. Terjemah dia, siapa yang beramal sebahagian daripada amal-amal soleh. Saya tulis kat skrin. Ayat yang dibaca oleh Puan Salasiah tu, okey. Ayat dia berbunyi wa man ya'mal minas solihat. Wa man ya'mal min as-solihat. Jadi dalam tafsir, as-solihat tu adalah min ni adalah dipanggil min tab'idiyah. Min tab'idiyah. Jadi terjemah min tab'idiyah ialah sebahagian. Terjemah min tab'idiyah ialah sebahagian. Maksudnya siapa yang beramal sebahagian daripada amal soleh, baik lelaki ataupun perempuan, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan pahala sedikit pun dan tidak ada amalan dosa yang dia tak buat, tiba-tiba dia tulis sebagai buat. Itu maksudnya. Okey, baik. Jadi orang tu kena beriman dan beramal soleh. Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Sikit ke banyak? Banyaklah syurga dia. Banyak syurga dia. Sama ada satu syurga dalamnya banyak taman-taman, ataupun memang dia dapat syurga yang banyak. Memang dia dapat syurga yang banyak. Dan dalam syurga dia akan mengalir bawahnya sungai-sungai. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ada kolam, rumah ada sungai. Kita tahulah saya dia macam mana kan. Bila sebut sungai maksudnya luas, lambang luas satu. Yang kedua bila sebut sungai, apa kita suka tentang sungai? Air yang mengalir, bunyi yang mempesonakan, pemandangan yang indah, yang cantik. Dan mereka akan kekal di dalam syurga tadi dengan izin Tuhan mereka. Maknanya apa? Bukan amalan kita yang masukkan kita dalam syurga. Tapi yang masukkan kita dalam syurga adalah izin Allah. Makna izin Allah kat sini adalah rahmat Allah. Sebab ada orang beramal banyak tau. Ada tak orang beramal soleh yang banyak? Ada. Orang Yahudi, orang Nasrani yang betul-betul ikut ajaran Taurat, betul-betul ikut ajaran Injil. Tak makan khizir, tak zina, tak judi, tak ambil rasuah. Amal soleh lah tu. Tapi Allah izin tak masuk syurga? Allah tak izin. Sebab mereka tidak cukup syarat iman mereka. Ataupun orang-orang selain Yahudi dan Nasrani, mereka tolong orang tua, amal soleh tak? Amal soleh lah tu. Mereka bantu orang susah, bantu orang miskin, amal soleh tak? Amal soleh lah tu. Okey. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tidak melayakkan mereka untuk masuk syurga. Ucapan penghormatan untuk mereka dalam syurga adalah salam. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam syurga nanti kata-kata yang ahli syurga akan dengar adalah kata-kata yang salam. Maksud salam ni sejahtera. Sejahtera hati, sejahtera telinga. Itu maksud salam. Kat dunia ni, kita baik macam mana sekalipun, kita tak kacau orang, tak mengata orang, tak ganggu orang, kita tetap akan menghadapi kata-kata yang menyakitkan hati. Kat dunia ni lah, normal lah. Okay, kalau kita jenis mengata orang, orang kata kita pada muka lah. Kita kata ke orang, orang kata kita balik. Orang kata kita lagi teruk. Kita kata dia sikit, dia kata kita banyak. Itu pada muka kita lah. Tapi kadang-kadang kita tak kata ke orang, kita tak kacau orang, kita tak ganggu orang pun. Kita buat urusan kita, tapi orang kata macam-macam. Contoh.
Jangan sedih, jangan risau. Sebab apa? Inilah dunia. Tempat yang orang, kita tak akan dengar kata-kata sakit hati, syurga sahaja. Okay? Allah sebut dalam surah Waqiah, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Tidak dengar ucapan dosa dalam dia. Okey, dan tidak juga dengar ucapan yang lawa, melainkan ucapan tu semua sejahtera, selamat, sejahtera, selamat. Okey, baik. Seterusnya, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Alam, adakah tidak? Tara, engkau melihat. Tara, engkau melihat. Kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Daraba, membuat perumpamaan. Membuat, terjemah daraba, membuat dulu. Membuat. Allahu, oleh Allah. Masalan, perumpamaan. Masalan, perumpamaan. Apa dia? Kalimatan thayyibatan, kalimah yang baik, percakapan yang baik. Kalimah yang baik, percakapan yang baik, samalah. Okey, kalimah thayyibah iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ka seperti syajaratin, pokok. Syajaratin, pokok. Okey. Thayyibatin, yang baik. Thayyibatin, yang baik. Okey. Asluha, akarnya. Asluha, akarnya. Thabitun, teguh. Thabitun, teguh. Wa, dan. Far'uha, far'uha nak terjemah apa? Cabangnya. Far'uha ni cabangnya. Cabangnya. Fi, ke. Kita terjemah fi, ke. Ke. As-sama, langit. As-sama, langit. Okey, ayat ni, analogi ni kena terjemah dua ayat sekali. Baru kita senang. Sama ayat seterusnya. Jadi kita terjemah dua ayat lah ni. Tu'ti, menghasilkan. Ia menghasilkan. Terjemah tu'ti, ia menghasilkan. Ia mendatangkan. Semua boleh lah. Ukulaha, buahnya. Ukulaha, kalau ni makan. Ukulaha, benda yang dimakan. Pokok. Daripada pokok, benda yang dimakan apa dia? Buahnya. Ukulaha, buahnya. Okey. Kulla, setiap. Kulla, setiap. Hinin, masa. Hinin, masa. Bi, dengan. Izni, izin. Izni, izin. Rabbiha, Tuhannya. Rabbiha, Tuhannya. Wa, dan. Yadribu, membuat. Yadribu, membuat. Allahu, oleh Allah. Al-amsal, perumpamaan, perumpamaan. Plural lah. Kalau masalah, satu perumpamaan. Al-amsal, banyak perumpamaan. Membuat oleh Allah perumpamaan, perumpamaan. Li bagi. An-nas, manusia. Okey, an-nas, manusia. La'allahum, mudah-mudahan mereka ataupun agar mereka. La'allahum, mudah-mudahan mereka ataupun agar mereka yatazakkarun, mengambil pengajaran ataupun beringat. Yatazakkarun, mengambil pengajaran boleh, beringat pun boleh. Okey, Puan Sharifah Husna tolong terjemahkan dua ayat ini. Baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah tidak engkau melihat bagaimana membuat oleh Allah perumpamaan kalimah yang baik seperti pokok yang baik, akarnya teguh dan kecabangnya langit. Ia cabangnya ke langit dan cabangnya ke langit. Dan kecabangnya ke langit. Tak ada ke sekali je. Dan cabangnya kan? Saya tertinggal dan tadi. Dan kecabangnya langit. Tak. Dan cabangnya ke langit macam tu. Dan cabangnya ke langit. Okey. Macam tu. Okey. Terus. Ia menghasilkan buahnya setiap masa dengan izin Tuhannya dan membuat oleh Allah perumpamaan bagi manusia, mudah-mudahan mereka mengambil pengajaran. Okey, baik. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Allah Ta'ala nak bagi analogi pada kita semua. Allah Ta'ala nak bagi analogi pada kita semua tentang kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu kalimah apa? La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Ibnu Abbas berkata, kalimah thayyibah kat sini adalah kalimah syahadah kita lah. Dia seperti pokok yang baik, pokok yang bagus, iaitu pokok kurma. Maksud kat sini pokok kurma lah. Oleh kerana kalimah ni teguh, kalimah ni kuat, kalimah ni teguh dalam hati, bukannya sekadar ucap. Tak, memang kalimah yang teguh dalam hati. Dia ucap tu dengan penuh keteguhan hati, penuh keyakinan, penuh sepenuh hati. Bukan ucapan as a munafik dia ucap kat kalimah ni. Tapi tak ada nilai lah ucapan munafik ni. Ini orang mukmin yang ucap kalimah ni. Maka pokok yang teguh ni, tuan-tuan, bila pokok tu kuat, teguh, akar dia kuat, maka dia punya cabang ni semua naik meninggi ke langit. Tapi kalau pokok tu tak kuat, tak sihat. Okey, saya nak kata cabang, pucuk-pucuk dia pun tak. Jadi bila akar tu kuat, maka akar dia kuat, maka dia punya cabang dia naik meninggi ke langit. Lagi teguh akar tu, lagi tinggi kemungkinan pokok tu untuk naik. Lagi teguh akar tu, lagi tinggi kemungkinan pokok tu untuk naik. Jadi, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan mufassirin lain mengatakan bahawanya orang mukmin ni, oleh kerana iman dia kuat, teguh dalam hati, maka semua amal dia akan naik ke langit. Itu maksud dia. Semua amal dia akan naik ke langit. Orang kafir, bila tak ada iman yang kuat, walaupun baik, contoh orang kafir tolong jiran dia, orang kafir tolong anak yatim, orang kafir tolong binatang, orang kafir tolong orang miskin. Baik ke tak baik? Baiklah. Tapi amal dia naik ke langit tak? No. Allah sebut dalam surah kita dah lalu. Allah takkan buka pintu orang kafir. Tolong baca muka surat 155. Wan Izawani boleh? 155. Muka surat 155. Ayat yang ke-40. Ayat 40. Wan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat atau perintah kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum, atau kata kiasan bagi suatu yang mustahil berlaku. Demikianlah kami membalas orang yang melakukan kejahatan. Okey, terima kasih Puan Icawani. Orang kafir, Allah takkan buka pintu langit. Apa yang takkan naik ke langit orang kafir ni? Pertama, amalan mereka. Kedua, doa mereka. Ketiga, roh mereka. Jangan harap melepasi langit. Takkan melepasi langit pun orang kafir. Ada orang mukmin, Masya Allah. Okay, doa mereka boleh naik ke langit. Amal mereka naik ke langit. Roh mereka pun naik ke langit. Jadi, orang yang teguh iman dia, amal mereka boleh naik ke langit. Itu satu. Kemudian, ayat yang kedua tadi. Yang kita dua ayat kan? Ayat kedua, Allah kata, pokok tadi akan menghasilkan buahnya setiap masa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pokok tu tak kuat, kan, dia ataupun pokok tu tak kuat lah, kita kata pokok tu tak kuat, maka bila musim panas lebih sikit, tak menjadi buah-buah dia. Bila musim sejuk lama sangat, menjadi buah-buah dia. Bila mendatang puting beliung ke, datang musim panas melampau, musim kemarau melampau, mungkin hujan hari-hari, hujan macam sekarang contohlah, maka pokok tu tak akan mengeluarkan hasil. Maknanya ada masa-masa tertentu je. Contoh durian kan, tahun lepas banyak menjadi, tahun ni banyak tak menjadi. Contohlah. Kerana musim lah, kerana macam-macam. Tapi pokok yang akan dia baik jadi setiap masa. Musim panas, kemarau, tak kemarau ke, dia ada je buah semua. Apa maksud dia? Orang mukmin, bila iman dia kuat, dia tengah sakit ke, dia tengah sihat ke, dia tengah sibuk ke, dia tengah bersemangat, dia tengah tak nak semangat, dia tengah down, dia tengah tak down, amal sentiasa jalan. Dia bukannya, ini aku rasa down lah hari ni. Banyak sangat masalah kat sekolah, masalah kat rumah, masalah kat tempat kerja, masalah bisnes. Hari ni dia dah tak baca Quran. Hari ni dah tak ada masa doa pada Allah. Hari ni dah tak ada masa nak zikir. Sebab apa? Hari ni aku down. Tak, orang ada iman, tuan-tuan dan puan-puan, setiap masa dia akan membuahkan amal. Musim raya ke, musim raya ke, musim apa lagi, biasanya kita tak sibuk tak sebab beramal, musim raya lah biasanya kan. Musim raya ke, musim apa ke, amal dia tetap jalan. Dia duduk kat rumah dia ke, dia sedang musafir, travel, pergi melancong mana-mana ke, amal dia tetap jalan. Sebagaimana kat rumah dia jaga tahajud, jaga witir, jaga duha, jaga awabin, jaga solat-solat lain, dia travel mana-mana pun itulah amalan dia.
Sebagaimana hari biasa dia baca satu juz, musim raya ke musim apa ke dia dapat baca juga satu juz. Sebagaimana hari biasa dia dapat zikir 300 pagi 300 petang, hari sibuk macam mana sekalipun, anak dia kahwin ke, siapa kahwin ke, contohlah, dia tetap sempurnakan amal dia. Ni orang yang iman kuat. Okay, jadi kita tak payah tengok orang lain, nak tengok diri kita lah. Kita ni kadang-kadang beramal tapi bermusim. Bagus. Daripada tak beramal langsung. Musim ramai orang semangat baca Quran, kita pun semangat jugalah. Tapi bila kata ada semangat kawan-kawan nak baca Quran, alamak, grup tadarus dah mati. Grup tadarus dah mati. Bukan orang mati. Grup tadarus dah mati. Kita pun mati sekali. Tak ada baca Quran kita. Rugi lah. Rugi lah. Itu maksud ayat ni. Jadi pokok yang bagus akar dia ni, dia akan menghasilkan buah setiap masa. Keluar bunga, biasalah kan, bila keluar bunga, bunga jadi buah jadi besar-besar, masak, gugur, boleh makan, keluar bunga baru terus keluar bunga baru. Itu maksud setiap masa kat sini. Okay, baik. Jadi pokok ni pokok apa? Ada satu hadis daripada Imam Bukhari, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni anak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kecil lagi lah, masa tu dia muda lagi. Abdullah bin Umar kata, kami duduk bersama Nabi SAW, lalu Nabi tanya sahabat-sahabat. Nabi bagi teka-teki. Tak salah, main teka-teki bab ilmu, teka-teki bab soal-soal jawab, bagus. Teka-teki ilmu ni bukan teka-teki merapu, Ada ini teka-teki merapu yang buat masa tak ada faedah langsung. Dia teka-teki tentang ilmu. Nabi kata, akhbiruni ay syajaratin tushbihu aw karrajulil muslim. La yatahatu waraquha sayfan wala shita'an. Wa tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Nabi kata, boleh tak sebut pada aku satu pohon yang dia macam orang Muslim yang kuat. Orang Muslim yang hatinya kuat. Daun dia, buah dia, pucuk dia, daun, buah, pucuk, bunga, takkan berjatuhan. Sama ada musim panas ke, musim dingin ke, tak kisah. Dan juga dia akan menghasilkan buah setiap masa dengan izin Allah. Tu Nabi tanya soalan. Pokok apa? Pokok apa yang dia macam orang Islam? Daun dia, musim panas ke, musim dingin ke, musim apa saja ke, tak jatuh. Angin kuat, angin tak kuat, kemarau, tak kemarau, tetap ada daun dia. Nabi kata. Nabi tanyalah sahabat-sahabat semua diam. Abdullah bin Umar kata, terdetik dalam hati aku, pokok tu adalah pokok kurma. Tapi oleh kerana aku tengok Abu Bakar dengan Umar tak jawab pun, aku pun tak jawab lah, malas nak jawab. Okey? Maka ketika balik, aku berkata, bila tengok tak ada orang jawab, maka Rasulullah pun kata, pokok itu adalah pokok kurma. Hiyan nakhlah. Pokok itu adalah pokok kurma. Pokok kurma lah. Pokok kurma ni pernah tengok daun digugur. Kenapa? Musim panas. Okay? Musim sejuk sangat. Musim luar. Tak ada. Setiap masa daun dia tak gugur dan dia akan menghasilkan buah setiap masa. Maksud setiap masa tu 6 bulan sekali. Habisnya 6 bulan, dapat tuai hasil dia, terus berbunga buah yang baru. Itu maksud setiap masa. Bukanlah setiap masa berbuah, tak habis-habis. Bukan. Itu maksud dia. Lalu Abdullah bin Umar, balik dia kata pada ayah, dia kata, wahai ayah, demi Allah, sesungguhnya masa Nabi tanya soalan tu dah terdetik dalam hati aku. Pokok tu pokok kurma. Maka ayah dia tanyalah, kenapa kamu tak jawab? Maka Abdullah bin Umar jawab, aku tengok kalian tidak ada seorang pun yang nak jawab berbicara, maka aku pun tak naklah berbicara. Maka Umar radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya kalau kau mengatakannya, kalau kau jawab masa Nabi tanya itu, aku lebih senang. Baik. Satu, kita nak cerita pasal analogi Nabi ni lah. Yang kedua, adab. Hadis ni nak ajar adab, sangat bagus. Kita yang muda-muda ni, saya pegang saya lah. Okay? Bukanlah maksud saya tuan-tuan semua dah tua, jangan salah faham. Yang muda-muda ni, bila duduk dalam majlis-majlis yang ada orang lagi tua pada kita. Ingat saya lah ni, kadang-kadang kita ustaz banyak cakap, jadi kita nak cakap je sama. Tapi orang tak tanya pun nak cakap je sama. Orang muda ni, bila duduk dalam majlis-majlis yang ramai orang tua, maka masa tu yang terbaik baginya adalah mendengar. Bukan banyak bercakap. Oleh kerana dia banyak bercakap, jadi dia mana-mana dia tak cakap je sama. Dia tak nak dengar orang tua bercakap. Tak. Abdullah bin Umar, dia tahu jawapan tu, tapi dia tengok orang tua tak cakap, biar orang tua ada, biar orang tua cakap je lah. Tengok, ada. Jadi kita yang muda, tak kisahlah ustaz ke bukan ustaz ke, duduk dalam majlis orang tua, kita kena jadi orang yang banyak mendengar. Kalau ceramah tu lain lah. Ataupun dalam program tu orang tanya soal jawab, orang tanya, kita jawab lain lah. Ini tak.
dalam perbicaraan tu orang tu sembang pasal pengalaman-pengalaman dia, kita pun tambah-tambah. Kita menyampuk untuk tambah dan memberi komentar pula terhadap apa dia cakap. Tu bukan adab. Ada orang muda, dia ustaz ke, dia mufti ke, besar mana pun ilmu dia, duduk dengan orang tua, walaupun orang tua tu tak sekolah, tak belajar, tak ada ilmu agama, adabnya adalah mendengar. Tak payah nak tunjuk pandai, aku boleh sembang power lagi pada dia. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, adabnya kat macam. Tapi kalau tanya, tak apalah, orang tua tanya kita, ustaz apa makna ni, tak apa. Ataupun, kalau orang tua pada kita tu, dia bercakap benda yang salah di sudut syariat, tu tak apa kita tegur. Dia cakap depan-depan, masa tu majlis 5-6 orang, 7-8 orang, dia cakap, dia keluarkan fakta yang salah. Kita tahu, salah. Masa tu tak apa. Minta maaf tu Haji, salah tu. Sebenarnya dalam Islam gini-gini dah, tu tak apa. Tapi kalau dia cerita pengalaman dia cerita pasal pertanian, dia cerita pasal bisnes, dia cerita pasal pengalaman jaga anak, jaga cucu, contoh. Tak ada kaitan dengan syariat pun, tak ada kaitan dengan hukum agama pun. Masa tu adab dia, kita jadi orang mendengar. Jangan duk jadi orang yang nak cakap je. Satu. Ni Nabi tanya soalan ni. Walhal kalau dia jawab salah tak? Kalau Abdullah bin Umar jawab salah tak? Tak salah pun. Umar kata pada anak dia, kalau kau jawab aku lagi suka. Maknanya kalau orang tua tanya soalan, kita yang muda boleh jawab, tak salah pun kita nak jawab. Tapi adab tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dia tahu dia tak nak jawab. Kita hari ni, saya lah kekurangan saya sebenarnya. Bila cakap dengan orang tua-tua nak menyampuk, nak tambah-tambah. Itu adab yang kurang baik sebenarnya. Walaupun orang panggil kita ustaz ke, imam ke, tak kisahlah besar mana pangkat kita dalam keagamaan ni, duduk dengan orang tua, adabnya adalah banyak mendengar, bukan banyak cakap. Ni, hadis ni nak ajar adab pada kita. Tak kisahlah kita lepas universiti mana, belajar kat planet Marikh mana sekalipun, balik-balik ada pangkat macam-macam lah kita ni. Master, degree, PhD, segala mak nenek sijil semua kita ada. Contoh, duduk dengan orang tua. Mak ayah kita lebih lagi lah. Duduk dengan orang yang lagi berumur pada kita, adabnya masa tu adalah banyak mendengar. Tuan-tuan dan puan-puan, orang tua-tua ni dia suka orang dengar cakap dia. Dia suka orang dengar cakap dia. Walaupun cerita dia cerita berulang-ulang, cerita dia cerita benda yang sama. Balik raya tahun dia dah cerita dah. Balik raya tahun ni cerita dah benda ni lagi. Alamak, jumpa dia ni duk cerita benda sama je. Contohlah. Tak, adab dia mendengar. Jangan duduk potong cakap dia, jangan duduk menyampuk, jangan duduk buat lawak bodoh depan dia. Tak. Itu bukan adab. Masa kita tua nanti kita tahulah. Masa kita tua nanti kita bercakap ada budak menyampuk. Kita cakap ada budak mencelah. Kita tahulah betapa biadabnya budak tu. Masa muda kita tak rasa. Masa muda kita rasa kita bagus lah. Aku belajar universiti antarabangsa akan selepas. Contohlah hebat sangat universiti kita. Jadi orang tua ni sekolah pun tak. Bahasa Inggeris pun tak bukang. Biar aku cakap lah. Biar orang dengar cakap. Nak aku balik kampung dengan kereta yang mewah, pakaian yang hebat, kasut yang mahal. Orang dengar cakap aku. No. Abdullah bin Umar ni antara sahabat yang banyak riwayat hadis Nabi SAW. Abdullah bin Umar. Hebat tak? Hebat. Tapi duduk dengan orang tua-tua, duduk dengan orang lama-lama, tak nak tunjuk pandai. Okay? Kita ini jenis suka bercakap depan orang tua ni nak tunjuk pandai lah. Aku ni hebat ni. Aku mengajar kat Syahlah, nama aku datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, profesor. Jadi kamu tua ni apa sangat? Tak ada apa pun. Itu bukan adab tuan-tuan. Adab dia duduk dengan orang tua, walaupun orang tua tu nampak bodoh, macam tak ada ilmu, duduk dengar. Masa tu mendengar lagi baik. Kalau orang tanya, barulah boleh jawab. Kalau orang tak tanya, tak payah nak tunjuk pandai, nak mencelah, nak menjawab, nak buat lawak bodoh, nak keluarkan cerita kita, tak perlu. Boleh? Semoga Allah beri taufik untuk saya amalkan, untuk kita semua amalkan, insya-Allah. Pesan pada anak-anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang biasa melawak dengan kita. Kita cakap anak-anak melawak. Tak apalah, kita redha, kita tak ada masalah, tak apa. Tapi pesan pada anak kita dengan orang lain. Dengan orang tua-tua lain, bila mereka cakap, jangan mencelah, jangan menyampuk, jangan nak buat lawak bodoh. Masa orang tua lain bercakap, dengar je dulu. Okey? Kalau orang bertanya, baru jawab. Orang minta nasihat, baru bagi. Tak payahlah gatai-gatai duduk borak-borak pun. Tiba-tiba kita pun mentang-mentang kita ustaz berjubah, sokmor kopiah, sokmor dah pergi haji. Orang cakap sikit, okey, nasihat dia gini. Orang bukan minta awak ceramah. Orang bukan minta awak bagi nasihat. Awak nak tunjuk pandai masa tu, no? Kalau orang minta nasihat, minta bagi tazkirah, minta cakap, okey, tak apa cakap. Tapi tak, kalau suasana orang tua-tua tengah sembang, orang tua-tua tengah cerita pasal, tak kisahlah pasal apa pun, selagi tidak berlanggar dengan syariat, kita duduk, terjadilah pendengar yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Orang akan pandang tinggi pada kita. Tapi kalau kita asyik cakap je, kerja nak bercakap je, dia ujian juga ni, untuk ustaz-ustaz yang biasa bercakap ni, jadi dia tak boleh dengar cakap orang, dia tak senang kalau orang dia cakap. Dia nak cakap juga. Dalam majlis tu, dia nak suara dia didengari juga. Ini sifat yang tak baik. Orang kampung dia tak kenal dia sangat. Orang tempat dia tinggal dia kenal dia sebab dia ustaz selalu ceramah.
Dia kat kampung ni orang tak biasa dengar dia cakap, tapi bila ada orang majlis cakap ramai-ramai sembang-sembang, dia bersuara. Maksud tu dia nak tunjuklah yang dia ni hebat. Tuan-tuan apa? Jangan. Ni adab kita nak kena sama-sama belajar, sama-sama praktikkan dalam kehidupan kita. Okey, baik. Habis sebab tu. So, apa nak cerita dia? Sebab tu iman kena dikuatkan. Okey, habislah bab analogi Nabi tu. Sebab tu iman kena kuat. Bila iman kuat, okey, mampu istiqamah. Macam daun pokok tadi, daun pokok yang kurma yang Nabi bagi analogi tadi. Musim panas ke, musim sejuk ke, musim luruh ke, musim kemarau ke, ada air ke, tak ada air ke, tuan dia letak baja ke, tuan dia tak letak baja ke, pernah tengok pokok kurma daun gugur semua sekali? Tak benar tengok. Kenapa? Akar dia kuat. So kita, kat mana kekuatan kita? Bukan kat lengan, bukan kat kaki yang berketul-ketul. No. Kekuatan kita ni dalaman. Lagi kuat dalaman kita, lagi kuat iman kita, akal teguh. Maka amal kita masa tu, Masya Allah, apa saja kita doa, apa saja kita amalkan, cepat naik ke langit. Dan datanglah apa-apa suasana, apa-apa musibah, apa-apa keraiyat, hari raya ke, hari anak kahwin ke, hari anak saudara kahwin ke, okey, amal kita tetap istiqamah. Okey, tak adalah kata sebelum ni istiqamah tapi sibuk anak nak kahwin seminggu dua ni dah lama tak mengaji. 2 minggu tak mengaji sebab anak nak kahwin. Rugi tak tu? Rugi ya. 2 minggu dah tak solat duha, 2 minggu dah tak solat tahajud. Apa sibuk persiapan nak kahwin. Anak kahwin biar anak kahwin. Bukannya kita solat duha anak tak jadi kahwin. Solat duha berapa rakaat? Sangat 4 rakaat. Berapa ni? Okey, ni sekadar ni untuk kita lah ni. So Allah bagi analogi ni untuk orang kafir. Allah tak beritahu orang mukmin ni akal dia teguh. Bila akal dia teguh, amal dia semua sampai ke langit. Hang orang kafir, akal hang tak ada nilai. Bila akal hang tak ada nilai, pokok hang tak boleh tinggi ke mana pun. Itu maksud ni untuk orang kafir. Tapi untuk kita samalah juga. Kita nak jadi pokok yang setiap masa ada hasil. Bukan kadang-kadang ada hasil. Bukan musim-musim tertentu je ada hasil. Okey, baik. Bila Allah sebut, Allah buat perumpamaan bagi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang setengah orang tu bila cakap ayat biasa dia tak faham. Tapi bila bagi analogi, maka baru dah dia boleh faham. Quran kaya dengan analogi. Quran kaya dengan contoh-contoh tamsilan. Jadi sepatutnya orang yang cerdik, orang berakal, bila dengar tamsilan, dia boleh faham. Dan dia tahu apa patut buat. Surah apa ya? Surah Al-Qasas tak silap saya. Allah Ta'ala selalu bagi tamsilan. Tolong baca dia, Tuan Haji Islami. Saya cari muka surat je. Juzuk yang ke-20 berapa ya? Saya cari muka surat je mana? Allah kata, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Okey. Muka surat 401. Muka surat 401. Okey, ayat yang ke-41, 42, 43 boleh. Ini salah satu analogi lah yang Allah buat. Ustaz. Ya? 41. 41. Muka surat 401, ayat 41, 42, 43. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang mereka sembah selain Dia. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Terima kasih Tuan Haji Izzani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berilmu itu orang yang nak belajar, orang yang nak faham. Orang nak belajar, nak faham, dia akan dapat manfaat daripada analogi tersebut. Orang yang tak nak faham, dia akan gelak-gelakkan analogi tersebut. Orang yang nak faham, orang yang nak faham Al-Quran, dia akan dapat manfaat daripada analogi-analogi Allah buat. Orang yang tak nak faham, Allah bagi analogi, dia kutuk. Contoh, kita dah lalu sebelum ni lah, saya pernah bagi tahu, dalam surah Al-Hajj, Allah bagi analogi tentang lalat. Lalat kan. Maka orang Yahudi kata, Quran ni betul ke daripada Allah? Ada lalat lah, ada nyamuk lah apa, betul ke? Maka Allah turunkan ayat. Allah kata, orang yang nak faham Quran, analogi tu akan beri dia kuat lagi iman. Orang yang tak faham Quran, orang yang tak nak faham Quran, analogi dalam Quran, hanya buat dia akan lagi jauh daripada Al-Quran. Okey, baik, seterusnya. Masuk ayat baru pula. Wa dan masalu, perumpamaan.
Tuan-tuan dan puan-puan, orang India ni hebat dalam bagi analogi. Pertama Dr. Zakir Naik, kita tahulah kalau ceramah dia punya analogi dia hebat-hebat. Pertama Dr. Zakir Naik. Yang kedua, kalau kita tengok cerita Hindustan pun, tengok cerita Hindustan, dia punya ayat-ayat analogi dia boleh tahan. Maksudnya apa dia? Orang zaman dulu, kehebatan mereka dalam berkata-kata, kehebatan mereka dalam menyampaikan, memberikan analogi. Penceramah yang hebat, ni kalau kita pergi kursus cakap pasal bisnes ke, cakap pasal motivasi ke, penceramah yang hebat adalah penceramah yang hebat dalam bermain dengan analogi. Okey, baik, seterusnya. Wadan, ayat 26, masalu perumpamaan, kalimatin kalimah, khabisatin yang buruk, khabisatin yang buruk, ka seperti, syajaratin pokok, syajaratin pokok, khabisatin yang buruk, khabisatin yang buruk. Okey. Ujutusat yang telah dicabut, ujutusat yang telah dicabut. Ujutusat maksudnya dicabut daripada bumi. Min daripada, fauqa permukaan, fauqa permukaan, al-ard tanah, al-ard tanah. Ma tidak ada, laha baginya, min daripada, qarar keteguhan. Kita terjemah stability, to keep alive. Qarar keteguhan, stability, to keep alive. Okey, Puan Rohana tolong terjemahkan dia boleh? Puan Rohana Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pokok yang buruk yang telah dicabut daripada permukaan tanah dan tidak ada baginya daripada keteguhan. Okey. Terima kasih Puan Rohana. Ayat tadi, ayat kita 24 tadi, Allah akan sebut kalimah tayyibah kan. Kita tahu lah kalimah tayyibah adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, kalimah tu nampak simple kan? Tapi siapa yang ucap kalimah tu, Allah Ta'ala akan memperbaharui iman. Kita biasa ucap masa sembahyang je lah kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Selain sembahyang pun kita kena banyak ucap kalimah tersebut. Kerana apa? Kalimah itulah kalimah iman, kalimah itulah kunci syurga. Kalimah itulah kalimah iman, kalimah itulah kalimah kunci syurga. Jadi kita kena selalu cakap kalimah perkataan tersebut untuk memperkuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Bila iman kuat, tuan-tuan dan puan-puan, dengar je amalan ni sunat dapat pahala, tu nak buat. Amalan ni sunat dapat pahala, tu nak buat. Kalau iman lemah, dia akan jadi kategori dua berikutnya. Kategori pertama, buat, dengar je, belajar, amalan ni sunat dapat pahala, tu nak buat. Tu tanya, macam mana nak buat Ustaz? Apa nak baca? Bila waktu sesuai? Contoh. Bila iman lemah sikit, insyaAllah nanti aku buat. Nanti tu tak tahu lagi bila tu. Boleh jadi bulan depan, tahun depan. Nanti ataupun sampai kiamat lah, dia nanti je sampai kiamat. Lagi lemah, dengar amalan sunat, tak ada niat langsung. Tidak ada terdetik langsung dalam hati dia nak jadi orang yang buat amalan tersebut. Sebab tu, sahabat-sahabat kata, kami belajar iman dulu, baru belajar Quran. Kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimah iman. Muhammadur Rasulullah adalah kalimah aman. Apa maksud dia? La ilaha illallah adalah kalimah iman. Muhammadur Rasulullah kalimah aman. Maksudnya hati kita teguh pada Allah, amalan kita ikut Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau dua ni kuat, masya-Allah, lagi teguh hati kita pada Allah, lagi banyak amalan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu baca kalimah ni sambil membayangkan makna dan terjemah. Okey, selain makna la ilaha illallah, ayat yang ke-24 tadi Allah sebut kalimah thayyibah. Maksud kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik. Jadi apa saja kata-kata yang baik, apa saja ucapan-ucapan yang baik akan menghasilkan amalan yang baik. Kita dah cakap benda baik banyak kali, maka kita akan dikelilingi suasana yang baik. Tuan-tuan, dalam ilmu bisnes, dia tak bagi kita duduk dengan orang negatif, orang condemn, orang suka mengata orang suka kutuk orang. Walaupun orang tu kutuk orang lain, kita duduk dengan dia punya vibe dia, kita panggil vibe kan. Dia punya, apa dia panggil aura negatif dia tu akan lama-lama masuk kat kita. Kita jangan duduk dengan orang yang cerita buruk je, komplain je. Kita duduk dengan orang yang selalu positif, cakap benda baik,
pandang kebaikan. Jadi kita pun akan senang selesa duduk tempat tersebut. Sama lah juga dalam Islam, Allah SWT cakap benda baik-baik. Benda tak baik, tutup. Benda tak baik, tutup. Bila banyak orang sebarkan benda tak baik, walaupun benda tu betul-betul berlaku, saya cakap, tuan-tuan cakap, orang ni cakap, maka benda buruk tu akan tersebar. Bila tersebar benda buruk tu, maka orang awam akan anggap benda tu biasa. Banyak orang cakap benda tu. Bukan pasal orang buat, dia buat. Lama-lama benda tu orang anggap biasa. Sebab apa? Keburukan banyak tersebar. Sebab tu banyak cakap benda baik. Okey, baik. Kemudian kalimah yang buruk. Apa kalimah yang buruk? Kalimah yang buruk adalah kalimah yang menyebabkan seseorang tu haram masuk neraka. Apa dia kalimah tu? Kalimah paling buruk adalah kalimah yang mengatakan Allah ada sekutu. Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah ada partner, tak kisahlah. Apa saja kalimah mensyirikkan Allah, itulah kalimah paling buruk. Walaupun dia ni tak pernah judi, tak pernah zina, tak pernah ambil rasuah. Tapi dia kata Allah ada isteri, Maryam. Allah ada anak, Nabi Isa. Itulah kalimah yang buruk. Maka kalimah yang buruk ni, dia punya daun dia punya pokok dia, tahap keteguhan akar dia, macam pokok yang dicabut daripada tanah. Pokok kurma yang kuat tadi, cabut pada tanah. Kita cabut pada tanah. Bila pokok kurma tu tercabut daripada tanah, pokok kurma ke, pokok kelapa ke, kelapa sawit ke, cabut pada tanah. Berapa lama dia punya apa ya? Daun dia dapat bertahan. Adakah lepas bulan daun masih hijau lagi? No. Adakah lepas 2 minggu daun masih hijau lagi? Tak payah. Seminggu, tak sampai seminggu. Daun yang hijau tadi dah berubah warna coklat. Lepas 2 minggu daun yang coklat tadi dah gugur. Hingga dia punya lidi je saja. So, adakah kita mengharapkan daun ni akan memucuk tinggi sampai ke langit? Tak. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan, kalimah yang buruk. Iaitu kalimah yang mensyirikkan Allah Ta'ala, ataupun apa saja kalimah-kalimah yang jahat, kalimah tersebut akan menyebabkan pokok tadi tidak ada nilai. Pokok tu tidak ada nilai. Orang tak pandang dah pokok tu. Pokok dah mati, siapa nak pandang? Daun dia ke, buah dia ke, orang tahu dah tak ada nilai. So, apa saja kata-kata yang tak baik, sama ada ucapan syirik ataupun orang Islam yang cakap benda tak elok. Orang Islam yang cakap benda tak elok, guna lidah cakap benda tak bagus, guna lidah cakap kutuk orang, maki orang, tu je lidah dia guna. Maka orang Islam tu, walaupun dia Islam, tapi dia macam pokok yang tercabut juga. Lama-lama, kalimah yang buruk yang dicakap tu akan menyebabkan iman dia tu keluar sikit. Allah kata, malaha min qarar. Tidak ada paginya keteguhan. Jadi tanda orang tu teguh iman, tuan-tuan dan puan-puan. Tanda seseorang tu teguh iman, tahu tak apa dia? Mulut dia susah nak dengar benda-benda tak baik. Dia kalau cakap dengan dia, benda baik je, jarang nak dengar dia mengata orang, kutuk orang, susah nak dengar. Itu tanda keteguhan iman seseorang. Allah suruh cakap yang baik ni bukan dalam Quran saja, dalam Taurat Allah dah suruh. Tolong baca Tuan Haji Rashid ni, Tuan Haji Rashid. Surah Al-Baqarah. Kita ni muka surah aja. Aqulu linnasi husna. Bercakaplah dengan orang dengan percakapan yang baik. Ayat apa Ustaz? Muka surat 12 ayat yang ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, jadi mengingkari kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Dan bertuturlah dengan tutur kata yang baik kepada manusia. Allah sebut manusia tu. Orang Islam saja ke? Ibu bapa saja ke? Ustaz-ustaz saja ke? No. Dengan semua orang kena cakap baik. Maknanya kalau manusia tu akhlak dia buruk, kata-kata dia buruk, lidah dia buruk, dengan dia pun Allah suruh cakap baik-baik. Dengan dia pun Allah suruh cakap baik-baik. Tapi bukan senang lah kalau kita orang cakap jahat dengan kita lagi jahat lah mulut dia kan. Biasa kita macam tu lah. Tapi Allah pesan suruh cakap yang baik. Kerana apa? Kalimah yang baik itulah akan menyelamatkan iman kita. Bila kita keluarkan kalimah tak baik, orang akan cakap kalimah tak baik balik pada kita. Kita cakap orang tu bodoh. Contohlah, orang tu cakap kita bodoh balik. Kita mula nak keluar kalimah yang lagi teruk pada tu. Jadi, bila kita keluar kalimah-kalimah yang teruk macam tu, maka iman kita senang tercabut.
iman kita senang terkeluar. Iman kita senang rapuh. Bila iman rapuh, iman senang terkeluar, iman tak kuat, maka mampu tak nak istiqamah dalam amal? Tak mampu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, jaga lidah. Jangan cakap benda-benda yang tak ada faedah untuk duniawi, tak ada faedah untuk ukhrawi. Rugi. Akhirat rugi, iman rugi. Banyak orang rugi amal sebab lidah dia. Okay. Dalam surah Luqman, bagus. Dalam surah Luqman, cerita ni dalam tafsir Ibn Katsir ada diriwayatkan oleh Imam At-Tabari daripada Khalid bin Rabi'i. Khalid bin Rabi'i kata, Luqman Al-Hakim ni dia orang Ethiopia, orang Habsyah. Luqman Al-Hakim ni orang Ethiopia, orang Habsyah. Tuan dia hamba abdi. Tuan dia suruh sembelih kambing. Lepas sembelih kambing, tuan dia cakap kat dia, tolong ambil daging yang terbaik yang ada pada kambing tersebut. Tolong ambil bahagian daging yang terbaik yang ada pada badan kambing tersebut. Lalu Luqman Al-Hakim ambil lidah dan hati. Okey, lidah dan hati. Apa? Tuan dia makan. Lama sikit selepas beberapa hari, tuan dia cakap lagi, tolong sembelih kambing, tolong ambil bahagian lidah yang paling buruk yang ada pada tolong ambil bahagian yang paling buruk yang ada pada kambing tersebut. Dia masih lagi ambil lidah dan hati. Tuan dia tanya, wahai Luqman, dulu aku suruh ambil daging paling baik, kau ambil lidah dan hati. Sekarang aku suruh ambil daging paling buruk, kau ambil lidah dan hati juga. Kenapa? Maka Luqman Al-Hakim jawab, innahu laisa min syai'in atyabu minhuma idza taba wala akhbatha minhuma idza khabusa. Bagus ni nasihat untuk kita, bukan untuk orang lain. Luqman Al-Hakim jawab, kerana tidak ada anggota yang lagi baik daripada keduanya apabila kedua-duanya baik. Maksudnya kalau manusia tu lidah dia baik, hati dia baik, itulah anggota terbaik yang ada pada badan dia. Dan tidak ada anggota yang lagi buruk, lagi keji, lagi jelek daripada keduanya apabila kedua-duanya buruk. Maknanya, kalau kita sekarang ni, lidah jahat, hati jahat, yakinlah itulah anggota paling buruk yang ada pada badan kita. Lagi buruk pada kemaluan yang sentiasa mengeluarkan najis. Kemaluan tu memang tempat keluar najis lah. Buruk lah kita kata kemaluan tu kan. Tapi bila hati buruk, lidah buruk, itulah anggota yang lagi buruk pada kemaluan. Ni nasihat Luqman untuk kita semua. Dia tuan-tuan dan puan-puan, jaga lidah, insya-Allah terjagalah hati. Bila tak jaga lidah, hati pun akan jadi lintang pukak sekali. Boleh? Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Muka surat berapa hilang muka surat saya? Surat apa kita ini? 259. Okey, sorry, 259. Ayat baru Yusabbitu meneguhkan. Allahu oleh Allah. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Bi dengan al-qawli kata-kata. Al-qawli kata-kata ucapan. As-sabit. Nak tengok apa as-sabit? Yang teguh. As-sabit yang teguh. Fi di al-hayati kehidupan. Ad-dunya dunia. Wa dan fi di. Terjemah fi di al-akhirah akhirat. Wa dan yudhillu menyesatkan. Allahu oleh Allah. Az-zalimin orang-orang yang zalim. Wa dan yaf'alu dia melakukan. Yaf'alu dia Allah melakukan ma apa yang yasha'u dia kehendaki. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita. Puan Tamsiah Syuaib, terjemahkan boleh Puan Tamsiah. Boleh Ustaz.
Yang depan tu Ustaz, Yusabbitullah tu saya tak dapat. Meneguhkan, menguatkan. Meneguhkan Allah bagi orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh di kehidupan dunia, di akhirat, dan menyesatkan oleh Allah orang-orang yang zalim, dan dia melakukan oleh Allah apa yang dia Okey, baik. Maafkan saya. apa yang dia kehendaki. Betul yang puan baca tu ikut saya beritahu, tapi dia tu kena buat. Maafkan saya, silap. Jadi tak perlu ada dia lah. Terjemah yaf'alu, melakukan saja. Melakukan. Dia tak ada Ustaz. Dia tu tak perlu ada. Saya silap. Maafkan saya. Jadi terjemah yaf'alu, dan melakukan oleh Allah apa yang dia kehendaki. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata kepada kita semua dalam ayat ni, Allah Ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman. Allah teguhkan apa? Allah Ta'ala akan teguhkan hati orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala akan teguhkan hati orang beriman kat dunia ni. Datanglah apa saja ujian, datanglah apa saja malapetaka, datanglah apa saja musibah, orang beriman hatinya tetap teguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman, datanglah apa saja ujian, datanglah apa saja musibah, orang offer duit ke, orang offer makanan ke, orang offer perempuan ke, untuk tinggalkan agama Islam, no. Orang beriman tak akan terkesan dengan offer-offer tersebut. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan teguhkan hati-hati mereka di kehidupan dunia. Okey, ada ayat dalam ayat kita sekarang, ada perkataan dalam ayat kita sekarang, Al-Qawlus Sabit. Betul Al-Qawlus Sabit. Apakah makna Al-Qawlus Sabit? Al-Qawlus Sabit adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Qawlus Sabit adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah makna Al-Qawlus Sabit. Okey, itulah makna Al-Qawlus Sabit. Ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu, kita pernah dengar kan, Allahumma salli ala Muhammad. Doa Nabi ajar, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kan? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Itulah makna al-qaulus sabit. Jadi selagi orang itu dapat ucap kalimah la ilaha illallah atas muka bumi ni, alhamdulillah, maksudnya dia sentiasa berada atas keteguhan hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Allah meneguhkan orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh di kehidupan dunia, ialah dalam kubur. Dalam kubur nanti, tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana malaikat akan bertanya beberapa soalan kepada orang beriman, mereka dapat jawab dengan baik. Tengok kat skrin. Nampak kat skrin? Semua nampak ke kat skrin? Saya tanya. Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Muslim idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang Islam apabila disoal dalam kubur, soalan dia apa dia? Man rabbuka wa man nabiyyuka, soalan dalam kubur. Bila ditanya dalam kubur tentang siapakah Tuhan kamu, siapakah Rasul kamu, maka dia akan mengucapkan kalimah La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ucap ni dalam kubur, Masya Allah. Maafkan saya, bukan dalam kubur. Sorry. Okay. Hadis ni cerita pasal dalam kubur. Dalam kubur ni maksudnya adalah ketika mana setelah dia mati ditanya dalam kubur. Yang kita nak, okay, hadis ni betul lah. Dalam kubur nanti bila malaikat tanya soalan-soalan kubur, dia boleh jawab. Apa yang menyebabkan dia boleh jawab? Keteguhan iman dia kat dunia, dalam kubur pun boleh cakap lagi. Maksudnya walaupun dia berpindah alam, sebagaimana di dunia dia boleh ucap kalimah tersebut, dah masuk kubur dia ucap juga. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nak usaha ialah apa dia? Masa nak mati.
Masa nak mati tu penting kita dapat ucap. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, saya lupa dah perawi dia, tapi hadis tu berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, wajib syurga bagi dia. Siapa yang nak mati, kalimah terakhir yang keluar daripada mulut dia la ilaha illallah, maka syurga tempat dia. Habis tu kalau orang Islam mati tak dapat ucap, masuk neraka. Tengok dulu. Kita tak boleh kata, oh siapa dapat mengucap confirm syurga, siapa tak dapat mengucap masuk neraka. No, tak ada pun saya cakap macam tu. Cuma Nabi kata, siapa yang dapat ucap kalimah la ilaha illallah masa nak mati, wajib syurga bagi dia, maksudnya dia akan jadi orang yang terus masuk syurga, tak kena masuk neraka terlebih dahulu. Orang lain, tengok. Kalau amal dia banyak baik, amal dia banyak bagus, maka walaupun sebelum mati dia tak dapat mengucap, tetapi dia dapat masuk syurga juga. Yang kita nak jadi sekarang ni adalah orang yang masuk nanti dapat mengucap. Okay, tolong baca dia boleh. Puan Nur Azhar, tolong baca Puan Nur Azhar. Page 480 ayat atas sekali. 30-31. Mana Puan Nur Azhar? Page berapa Ustaz? Puan Nur Azhar ada? Page berapa? Ada Ustaz sekejap ya. Page 480. Ayat 30 dan 31. Ayat apa Ustaz? 30-31. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu berasa takut, janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. 31, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam syurga itu kamu mendapat apa sahaja yang kamu inginkan dan yang kamu minta. Okey, terima kasih Puan Nur Azhar. Betul kan Azman? Okey. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sejak kat dunia lagi dia akan sebut Rabbuna Allah. Masuk kubur pun malaikat tanya soalan, Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Dia boleh jawab. Orang lain akan jawab apa? La adri, tak tahu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, masa nak mati itulah malaikat-malaikat datang. Bila masa dia nak mati, malaikat-malaikat datang, syaitan akan lari. Syaitan tak mampu nak pesongkan dia masa dia nak mati. Lalu dia nak mati dapat ucap kalimah la ilaha illallah, ucapan terakhir pada mulut dia yang keluar adalah la ilaha illallah. Itu yang penting, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Kita cerita dulu pasal orang dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Imam Ahmad dan juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis pada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Bara' bin Azib kata kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menguruskan jenazah lah seorang kaum Ansar. Setelah jenazah tu dikebumikan di liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kubur, maka kami pun duduk sekali. Lalu baginda memegang sebatang kayu dan buat korek-korek kat tanah. Kayu tu Nabi buat korek-korek kat tanah. Kemudian baginda angkat kepala. Kemudian baginda pun angkat kepala. Lalu baginda berkata, mohonlah kalian kepada Allah perlindungan daripada siksa kubur. Nabi suruh ni. Lepas tu kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nabi kata. Lalu baginda ucap kalimah tu 2-3 kali. Maksudnya pentinglah kita ni minta lindung pada azab kubur. Kemudian baginda kata, sesungguhnya hamba Allah yang beriman, bila mati, bila meninggal dunia, menuju pada akhirat, turunlah malaikat kepadanya daripada langit. Malaikat turun ramai dengan wajah putih seperti matahari, terang macam terang cahaya matahari. Bawa kain kafan yang wangi daripada syurga. Kemudian malaikat tu duduk jauh daripada mayat tu, daripada si mati tu sejauh mata memandang. Ini masa dia nak mati ni, bukan nak mati, masa dia nak mati. Lalu malaikat maut datang duduk dekat dengan kepala dia, lalu berkata, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, wahai nyawa yang baik, keluarlah menuju keampunan dan keredaan daripada Allah. Malaikat cakap macam tu. Lalu Rasulullah SAW sambung lagi, Nabi kata, roh tu pun keluar. Mengalir sebagaimana air keluar daripada bekas air daripada kulit. Kita sekarang minum air dalam botol kan. Contoh botol ni lah, kita minum air daripada botol zaman sekarang. Zaman dulu, tahu tak?
bahasa Arab, terjemah Indonesia panggil geriba. Tahu geriba? Geriba ni, macam mana nak contoh? Kulit tu kan, bekas pada kulit, dia buat untuk letak air. Kita punya bekas air, muncung ni duduk atas. Kalau geriba ni, dia punya bekas macam ni, gantung kat dinding, bekas kulit ni. Dia punya ni duduk bawah. Dia punya dia duduk bawah. Jadi dia orang nak minum air, ni plastik susah nak tunjuk contoh lah. Kalau kain, kalau kulit, dia boleh naikkan kepala tu ke atas. Gantung kat dinding, dia boleh naikkan kepala tu ke atas. Dia buka, dia minum daripada situ. Jadi orang-orang dulu lah. Jadi Nabi kata orang mukmin ni, roh dia akan keluar sebagaimana keluarnya air daripada bekas tersebut. Maksudnya keluar dengan mudah lah. Air yang duduk kat tempat tinggi, dia buka dia punya penutup. Dia memang keluar dengan mudah. Lalu air itu keluar dengan mudah, kemudian malaikat ambil roh tadi, nyawa tadi, letak kat tangan dan segera diletakkan dalam kain yang wangi tadi. Lalu keluarlah daripadanya bau yang sangat harum yang tidak ada bandingannya kat tu. Tidak ada yang bau yang wangi lebih wangi daripada bau tersebut. Lalu malaikat bawa roh ni tadi naik ke langit. Setiap kali lalu kat sekumpulan malaikat, maka malaikat akan tanya, bau apa ni wangi sangat ni? Bau apa ni bau sangat ni? Maka malaikat yang bawa roh dia jawab, inilah bau si fulan bin fulan, sambil menyebutkan nama dia yang biasa dipanggil di dunia ni dulu. Lalu sampailah langit pertama, malaikat suruh buka pintu. Okey, maka malaikat buka pintu. Lalu dia hantar malaikat ke langit berikutnya, sampailah ke langit ke-7. Roh ni tadi. Maka Allah berfirman, tulislah dia di kalangan daftar nama Illiyin. Kalau kita tengok surah Mutaffifin ada perkataan Illiyin. Tulis kat tempat orang-orang tinggi ni lah, orang-orang yang terbaik keputusan dia ni. Kemudian Allah kata lepas tulis nama dia kat situ, kembalikan balik roh dia ke bumi. Maksudnya roh orang mati mukmin tadi naik ke atas, bila badan dia kena tanah dalam kubur, Allah suruh malaikat masukkan balik roh dia dalam badan tersebut. Okey, selanjutnya Nabi kata lagi, maka roh tu pun dikembalikan ke jasadnya, lalu datang 2 malaikat. Malaikat tersebut mendudukkan dia. Maksudnya sambil daripada baring, bangun untuk ditanya. Malaikat tanya, man rabbuka? Maka dia jawab, Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Malaikat bertanya lagi, ma dinuka? Maka dia jawab, Islam, dini. Malaikat tanya lagi, siapakah orang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul kepada kalian? Dia jawab, Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Malaikat tanya lagi, apakah ilmumu? Apakah pengetahuanmu? Maka jawab, aku baca Quran, lalu aku percaya dan membenarkan apa yang ada dalam Quran. Jawapan dia bagus. Kemudian, penyeru daripada langit berkata, masa orang di dalam kubur, ada suara pada langit kata, suara ni suara Allah ke, suara malaikat ke, Allah alam. Maka Allah kata, sadaqa abdi. Dia cakap benar. Dia bercakap benar. Maka berilah dia pakaian daripada syurga dan bukakan baginya pintu menuju syurga. Bagi dia pakaian syurga, bukakan padanya pintu menuju syurga. Maka sampailah kepada dia kenikmatan dan kesenangan syurga serta dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Masya Allah. Kubur. Dia dapat tengok dah keindahan syurga, kenikmatan syurga, dapat tengok pada jauh. Lalu datang kepadanya seorang yang wajah tampan, pakaian bagus, wangi, berkata kepada dia. Orang tu kata, bergembiralah kamu. Sebagaimana dulu, bergembiralah kamu dengan amalan-amalan yang telah kamu buat gembira hari. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Maka lelaki ni tanya. Mudah-mudahan kita jadilah lelaki ni. Siapa engkau? Wajahmu ni adalah wajah yang baik, yang okey, yang cantik. Maka dia menjawab, aku adalah amal kebaikan. Maka orang ni berkata, lelaki ni berkata, wahai Rab, cepatkanlah kiamat. Cepatkanlah kiamat. Buat hari ni juga kiamat. Tak sabarlah kan. Lalu dia kata, supaya aku dapat kembali bertemu dengan keluarga aku dan harta bendaku. Maksudnya aku dapat bertemu dengan keluarga aku dan nikmat-nikmat Allah nak bagi pada aku. Kita dapat keseronokan, kita nak puas dengan siapa mula-mula? Dapat duit, dapat naik pangkat, dapat pergi bercuti. Dengan siapa kita nak? Keluarga kita lah. Jadi dia pun sama. Bila Allah tunjukkan syurga kat dia, dia tak sabar nak bawa family dia, isteri dan anak-anak dia untuk masuk ke tempat tersebut. Nabi sabda lagi, orang kafir bila mati, maksudnya bila nak mati, untuk menuju akhirat, malaikat turun pada langit dengan wajahnya hitam, bawa kain mis. Kain mis ni kain kasar yang dibuat pada bulu. Tak tahulah macam mana bentuk kain dia. Kemudian malaikat duduk jauh sejauh mata memandang. Malaikat maut datang duduk kat kepala dia lalu kata. Malaikat maut datang duduk kat kepala dia lalu berkata, wahai jiwa yang buruk keluar.
Keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah Ta'ala. Tak nak keluar, malaikat pukul dia. Okey? Maka roh tu pun keluar dalam keadaan bercerai-berai di seluruh badan dia. Macam mana? Wallahu a'lam. Lalu malaikat mau cabut bagaikan mencabut kawat, tahu kawat duri, dari bulu domba yang basah. Bulu biri-biri ni kusut tu kan, kusut. Bila lekat dawai ke, lekat duri ke, kan, kita nak keluarkan, kita nak pastikan bulu biri-biri tu tak sakit. Ni bayangkan, kita contoh bulu roma kaki pun kalau lekat apa-apa kita sentak sakit kan. Biri-biri, kalau bulu dia tersekat duri ke, tersekat dawai kita sentak, macam mana? Rasa sakit biri-biri tu. Macam tu lah lebih kurang. Tu kalau bulu kering, bulu biri-biri tu kering, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi sakit kalau kita sentak. Kalau bulu biri-biri tu basah, lagi lah dia punya pedih dia tu, menusuk kalbu pedih dia tu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, macam itulah Allah Ta'ala cabut nyawa ataupun cabut roh orang kafir. Lalu dia ambil, letak dalam kain tadi. Kain yang nama mis tadi. Maka malaikat bawa naik. Setiap kali lalu kat kumpulan-kumpulan malaikat, malaikat tanya. Malaikat tanyalah, ni roh siapa ni? Bau busuk ni. Maka malaikat akan sebut nama si fulan tadi dengan nama yang paling buruk kat dunia ni dulu. Okey? Jadi, kemudian Nabi baca ayat yang dia baca tadi. Siapa baca tadi? Tak silap saya, Puan Izawani baca tadi. Ayat yang mana orang kafir ni Allah tidak akan bukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Jadi roh orang kafir ni tak melepasi langit pertama pun. Roh orang kafir yang mati ni tadi tidak melepasi langit pertama pun. Lalu roh ini tadi dikembali, Allah suruh malaikat tulis nama orang mati ni tadi yang jahat ni tadi. Tulis nama orang mati yang jahat ni tadi dalam buku daftar Sijin. Nama dia Sijin. Tulis nama orang ni kat buku Sijin. Lalu malaikat pun tulis dekat Sijin. Roh tadi dikembalikan balik. Tak melepasi langit pun, dikembalikan balik pada orang yang dalam kubur. Tadi roh dia dikeluarkan. Lalu orang tadi tanam ke, kembali balik dalam kubur. Lalu malaikat tanya, "Marabuka?" Dia jawab, "La adri," tak tahu. Malaikat tanya lagi, "Apa agamamu?" "La adri." Malaikat tanya, siapakah orang yang Allah utuskan kepadamu sebagai rasul? Dia jawab, "La adri," tak tahu. Maka suara langit pada langit cakap, "Kazzabani abdi." Dia ni memang mendustakan aku. Maka Allah kata, berilah dia alas daripada api neraka dan bukakan baginya pintu menuju ke neraka. Maka datanglah kepadanya sebahagian, dia panggil apa ni? Dia panggil haba panas tu. Haba panas pada api neraka tu sampai kat dia. Dia tak masuk neraka kita. Haba yang panas yang terik pada api neraka sampai kat dia. Lalu disempitkan kubur dia sampai tulang-tulang dia saling berceragah. Lalu datanglah seorang berwajah buruk, pakaian buruk, bau busuk, mengatakan kepadanya, terimalah kabar yang menyedihkan untuk kamu pada hari ini. Ini adalah hari yang mana telah dijanjikan kepadamu. Lalu dia tanya, siapa kamu? Maka orang ni jawab, aku adalah amal perbuatan kamu yang kamu buat kat dunia dulu. Amal buruk ni kata. Maka lelaki ni kata, ya Rabb, janganlah kau jadikan hari kiamat. Ya Allah, janganlah jadikan hari kiamat. Tak masuk neraka lagi, dia dah tak tahan dah. Dia kalau boleh, dia tak nak kiamat. Hadis ni Imam Muslim ada, Imam Abu Dawud ada, Imam Nasai ada, Imam Ibn Majah pun ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu selamat tak selamat, kita tengok dalam kubur kita nanti lah. Kalau malam ni kita mati, kita dah tahu dah bagaimana keadaan ini. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah destinasi pertama menuju akhirat. Kubur kita adalah destinasi pertama menuju akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Kalau kat kubur selamat, maka destinasi seterusnya lebih mudah. Wa illam yanji minhu, kalau kat kubur tak selamat, na'udzubillah min zalik, fama ba'dahu asyaddu minhu. Destinasi seterusnya lagi susah. Waktu tuan-tuan dan puan-puan, kita beramal ni untuk akhirat jauh lagi. Kita cakap pada diri kita, aku beramal ni untuk akhirat jarak jauh lagi. Tak, aku beramal untuk kubur nanti.
Aku akan dapat hasil amal aku hari ni, amal penat lelah kita beramal hari ni, amal yang kita bangun awal ngantuk-ngantuk, sembahyang juga tahajud. Pagi-pagi ngantuk-ngantuk, baca juga Quran. Pagi-pagi rasa malas tak semangat, buat juga solat duha. Penat kan? Kita cakap pada diri kita, penat aku ni untuk dalam kubur nanti. Bila? Kalau esok-esok. Kalau 10 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, tak tahu. Jadi susah payah kita hari ni, kita bukan saja nampak kesan di akhirat tak tahu bila lagi. Esok kita mati dalam kubur, kita dah boleh menikmati hasil daripada amal kita ni tadi. Kita dah boleh menikmati. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis lain kan, kubur ni merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga, ataupun hufratun min hufarin niran, satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita alhamdulillah dah banyak ucap kalimah la ilaha. Kita dah banyak ucap kalimah la ilaha illallah. Okey, nak orang yang Allah bagi taufik untuk duduk dengar ilmu Quran setiap minggu ni, masya-Allah. Bukan semua orang mampu untuk duduk dengar Quran sejam, setengah 2 jam. Tapi soalannya, kita nak jadi orang yang beramal, fokus tu bukan sekadar luaran, hati. Allah tanya soalan dalam kubur nanti, man rabbuka? Kita selalu je sebut Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar kan. Bahkan kalau nak jawab Allah, orang kafir boleh sebut. Ramai je orang kafir hari ni, insya-Allah, alhamdulillah. Dah jadi biasa bagi dia orang kafir hari ni. Betul kan? Lafaz Allah. Tapi yang membantu jawab dalam kubur bukan sekadar ucapan kita kat dunia ni, tapi tumpuan hati. Kita, alhamdulillah, kita dah beramal, kita dah semayang, kita dengar ceramah, kita selawat. Tapi soalannya adalah tumpuan hati. Tumpuan hati yang penuh pada Allah Ta'ala tu yang tumpuan kita nak. Kita dari sudut lafaz mulut, banyak sebut nama Allah hari-hari. Niat solat subuh tu dah ada dah. Usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nama Allah dah ada dah. Masa niat. Walaupun niat tu tak wajib, tapi masa kita lafazkan tu nama Allah dah ada dah. Dalam semayang, berlambak lagi nama Allah kita sebut. Tapi soalannya ialah, sejauh mana hati kita tu sentiasa dipanggil apa ya? Fokus pada Allah Ta'ala. Ya, kita dah beramal. Tapi soalan saya daripada kita semua, bila kita nak jadi orang yang hati sentiasa fokus pada Allah Ta'ala? Kita ini silap faham kita ingat Allah ni masa semayang saja. Betul kan? Betul? Contoh, bukan contoh lah, memang semayang patut kena ingat Allah pun. Tengok surah apa ya? Toha. Tolong baca Puan Suraya Haidar, boleh Puan Suraya Haidar, surah Toha. Surah Toha, cari muka suratnya 313, boleh tak Puan Suraya? 313. Ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Okey, terima kasih Puan Suraya Haidar. Sama. Allah suruh kita buat solat, mendirikan solat untuk ingat Allah. Jadi matlamat solat tu untuk ingat Allah. Jadi kita hari ni, kita bukan cakap orang lain, tanya diri kita sendiri. Kalau dalam solat apa aku susah ingat Allah, agak-agak luar solat boleh tak kita sentiasa ingat Allah? Susah lah sebenarnya. Jadi latihan untuk ingat Allah di dalam solat adalah di luar solat. Saya ulang balik. Latihan untuk ingat Allah di dalam solat adalah di luar solat. Maksudnya, apa kita banyak buat luar solat, itulah yang kita buat dalam solat. Masa luar solat, kita pasal bola, minat sangat bola. Tak harap pun, minat bola sepak kan? Tapi duk cakap pasal bola banyak luar solat, masa semayang Allahu Akbar itulah yang datang dalam hati. Masa luar solat, banyak cakap pasal kucing, minat sangat kucing. Contohlah, orang kita tak salah pun boleh kucing. Tapi duk cerita pasal kucing, hari-hari duk sembang pasal kucing. Akad takbir Allahu Akbar, kucing lah duduk dalam hati. Jadi kalau dalam solat, tak boleh nak ingat Allah, luar solat lagi susah. Latihan untuk ingat Allah dalam solat adalah di luar solat. Apa kita banyak cakap, apa kita banyak sembang di luar solat, itulah yang akan memberi, itulah yang akan datang masa dalam solat. Lepas tu luar solat banyak ingat Allah. Banyak ingat Allah di luar solat, tuan-tuan dan puan, bukan sekadar lafaz, hati. Okey, kita nak dari satu ayat lagi. Tengok muka surat 554, tolong baca boleh Puan Maisarah. 554, ayat 9, ayat 10.
Ayat ni saya nak kongsi pada tuan-tuan, ingat Allah bukan dalam solat sahaja. Ayat 9, ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di dunia, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat 10 tu dalam solat ke selepas solat, Puan Maisarah? Selepas. Ayat 9 Allah kata bila ada semayang, tinggal jual beli, semayang. Ayat yang ke-10, lepas selesai semayang, bertebaranlah cari rezeki. Betul? Cari rezeki semata-mata. Bagus cari rezeki. Tapi ingat Allah, jangan lupa. Tetap kena ingat Allah juga. Bukan tak semayang saja ingat Allah. Maksudnya Allah suruh kita ingat Allah setiap masa. Bukan tak semayang saja. Ya, saya yakin orang depan saya malam ni, termasuk saya, hari-hari sebut nama Allah dalam semayang, buat semayang. Tapi fokus hati tu. Fokus hati tu berapa banyak? Berapa banyak kita fokus hati masa sebut nama Allah. Baik dalam semayang ke, zikir lepas semayang ke. Tengok perintah Allah dalam surah Al-A'raf. Kalau baca dia, Puan Rahimah, boleh Puan Rahimah. Muka surat 176. Ayat 205. 176. Ayat 205. 205. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Dan dengan tidak menguatkan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk dalam galangan orang-orang yang lalai. Okey. Terima kasih Puan Rahimah. Ayat ni untuk kita semua. Dua perkara Allah sebut. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu, dalam keadaan rendah diri dan takut. Ada suara tak? Ada suara. Wadunal jah, dan tanpa kuatkan suara. Maknanya bersuara pun ada, itu jangan kuat-kuat, dalam hati pun ada. Kita Alhamdulillah, bila kita orang yang semayang, kita dah buat yang kedua, iaitu ingat Allah dengan tanpa mengerahkan suara. Kita dah buat. Tapi dalam hati ni tuan-tuan, dalam hati ni bila dia ingat Allah? Ingat Allah kena setiap masa. Okey, contoh surah apa ya? Ali Imran. Tolong baca dia surah Ali Imran. Tuan Haji Aziz tolong baca boleh Tuan Haji Aziz surah Ali Imran. Muka surat 75. Ayat 190 dan 191. 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Penggantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. 191, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab. Okey, terima kasih Pak Haji Aziz. So, orang ulul albab, dia ingat Allah bila? Sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Bukan tak semayang saja. Masa nak tidur pun ingat Allah Ta'ala juga. Masa nak tidur pun ingat Allah Ta'ala juga. Tuan-tuan, kalau lah ingat Allah tu masa semayang saja, contoh ingat Allah tu masa semayang saja. So daripada subuh nak ke zuhur berapa jam? Dia punya gap masa dia. Daripada subuh nak ke zuhur berapa jam? Dia punya renggang masa dia. Berapa jam? 6 pagi sampai pukul 1. Lebih kurang 6, 12. 7-8 jam lebih kurang. 7 jam lebih. Jadi 7 jam lebih kita hidup tak ingat Allah. Tak pelik ke? 7 jam lebih kita hidup tak ingat Allah. Sebab tu, Nabi ajar tuan-tuan dan puan-puan, doa macam-macam kan. Doa masuk rumah, keluar rumah. Pakai baju, buka baju, masuk tandas, keluar tandas. Nak makan, lepas makan. Semua tu Nabi ajar doa. Apa tujuan dia? Doa-doa tu. Ya, pertama nak dapat pahala. Tak dinafikan. Yang kedua, tujuan dia supaya kita tak letak. Tu point dia.
supaya kita tak lekang daripada ingat Allah. Itu point dia. Jadi Allah nak kita jadi orang yang sentiasa ingat Allah. Waktu ulul albab bukan tak semaya je ingat Allah. Ayat ini baca tadi. Masa berdiri, masa duduk, masa baring, ingat Allah. Allah nak kita ingat Allah setiap masa. Allah nak kita ingat Allah setiap masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada orang tanya, Ustaz, begitu kita kadang-kadang pergi makan anak bini lupa Allah Ta'ala macam mana? Tak. Sebenarnya, bila kita naik kenderaan, kita baca doa. Bila kita sampai, kita baca doa. Bila kita duduk nak makan, kita baca doa. Itu pun dah termasuk ingat Allah. Alhamdulillah. Kalau orang yang tak fikir langsung buat doa tu, maksudnya tak ada Allah lah masa tu. Masa tu dia tak ingat Allah langsung. Ada semua orang, Ustaz macam mana Ustaz? Saya main bola tak ingat Allah. Je. Saya pun main bola tak ingat Allah. Orang lain pun main bola tak ingat Allah. Betul kan? Tapi sekurang-kurangnya bila kita sampai satu tempat, kita tengok benda yang cantik, kita baca doa. Kita masuk satu tempat, kita baca doa. Masuk pasar, baca doa. Masuk rumah, baca doa. Jadi kita penuh dengan doa. Doa-doa tu lah yang buat kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanzalah radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi. Masa duduk majlis Nabi, dia terbayang akhirat. Dia terbayang syurga neraka masa Nabi sampai. Balik rumah, jumpa anak bini, lupa dah apa yang dia terbayang tadi. Normal lah, benda tu haram tak? Dia bukan buat benda haram, bukan buat benda dosa pun. Masa duduk dengar ceramah Nabi, hati dia betul-betul tumpu pada akhirat, tumpu pada syurga neraka yang Nabi cerita. Bila balik rumah jumpa anak bini, dah lupa dah fokus lain dah. Dah lari dah tumpuan dia. Dia rasa bersalah sangat. Lalu dia kata, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Dia kata Hanzalah telah munafik. Padahal bagi kita biasa, dengar ceramah kat majlis surah pasal kehidupan lepas mati, Allah. Keluar je solat isyak, lepas solat isyak kawan-kawan ajak pergi minum kedai mamak. Kena makanan sup daging, tom yam. Lupa dah. Pasal kiamat akhirat tadi lupa dah. Tadi masa dengar ustaz tu ceramah kat majlis surah pasal kehidupan selepas mati, azab kubur dia. Ya Allah. Tak biasa. Mau keluar masjid, orang ajak pergi makan tom yam. Kena tom yam 2 kali hirup, lupa dah segala-galanya. Normal lah kan? Tak salah, tak berdosa pun. Tapi bagi orang dekat dengan Allah, dia anggap benda tu tak boleh. Dulu tadi hati aku lain, sekarang hati aku lain. Jadi kita nak latih. Saya ulang balik. Tuan-tuan, termasuk saya dan kita semua, alhamdulillah, semayang. Banyak lafaz Allah kita ucap dalam semayang, wirid lepas semayang. Tapi bila kita nak jadi orang yang khusyuk dalam melafazkannya. Tengok Allah tanya kita ni. Allah tanya kita satu soalan. Tolong baca Puan Saidi boleh? Puan Saidi Adam tolong baca boleh? Puan Saidi. Puan Saidi Adam ada? Ada. Okey. Surah Al-Hadid. Ni untuk kita semua. Page 539 ayat 16. 539 ayat 16. Ada Puan Saidi? Ya. Dengar. Belum sampai untuk janganlah Puan Saidi putus-putus lah Puan Saidi. Puan Saidi putus-putus. Tapi tak apalah, tak apa. Bukan salah Puan Saidi. Mungkin internet kat situ ada kurang baik ke dan sebagainya. Puan Siti Nolis tolong baca boleh tak Puan Siti Nolis? Puan Saidi maaf ya. Kita dengar sikit-sikit je. Banyak putus-putus Puan Saidi. Ayat 16 ya Ustaz? Ya, ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. Ni untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Terima kasih Puan. Allah tanya kita ni. Belum sampai lagi ke masanya pada orang beriman untuk khusyuk hati mereka ingat Allah?
Kita zikir pada Allah hari-hari. Lepas semayang, subhanallah, imam subhanallah, kita subhanallah. Masa semayang kita baca macam-macam. Rabbil fili at-tahiyatu Allahu akbar kabira. Betul? Kita baca macam-macam. Sah solat kita. Jangan risau. Apa yang kita belajar, sah solat kita. Tapi Allah tanya, belum sampai lagi ke masanya kepada orang mukmin untuk khusyuk hati mereka ingat Allah. Kita zikir hari-hari. Zikir lepas mayang lah, zikir tu lah, zikir ni lah. Tapi soalan tanya diri kita, bukan cik orang lain. Banyak mana zikir tu aku khusyuk pada Allah? Banyak mana zikir tu aku khusyuk pada Allah? Tu point dia. Zikir memang ada banyak zikir kita. Tapi soalannya, bila kita nak jadi orang yang khusyuk pada Allah? Zikir hati ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak kata tuan-tuan dan saya tak zikir. Kita banyak zikir. Tapi kita tanya diri kita, dalam banyak-banyak zikir tu, berapa persen kita fokus pada Allah? Nak fokus tahu macam mana, Ustaz? Fokus zikir tu sebagaimana kita fokus minta pada Allah semasa kita sedang berhajat. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak amalan seharian kita, bila kita boleh fokus? Soalan. Dalam banyak-banyak amalan seharian kita, bila kita boleh fokus? Ada tak siapa nak cuba jawab? Siapa boleh jawab, boleh balik awal. Bila kita berdoa. Yes. Bila kita berdoa pada Allah, anak sakit, anak nak periksa, bisnes nak lingkup, masa tu ya Allah, bahasa Melayu lah ni, bahasa Melayu. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, permudahkanlah urusan aku ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Masa tu kita memang tak fikir benda lain dah. Allah aja depan kita masa tu. Jadi, kita panggil apa ya? Kita punya fokus, tawajuh pada masa tu kita nak bawa dalam semua amalan-amalan yang lain. Masa solat, masa baca Quran, masa zikir, itu yang kita nak. Saya harap tuan-tuan sampai apa yang saya nak sampaikan. Saya harap tuan-tuan boleh dapat, boleh faham apa yang saya nak sampaikan. Kita dah zikir, tuan-tuan dah zikir, saya pun ada zikir sikit, tak banyak mana. Tapi soalannya, bilakah waktunya kita nak jadi orang yang hati betul-betul fokus pada Allah? Tuan-tuan, orang yang latih zikir hati ni, dia tengah bawa kereta, dia tengah berjalan, dia tengah memancing, dia tengah tidur, mulut dia tak diam, tak kata apa-apa. Tapi hati dia sedang Allah, Allah, Allah. Macam seorang yang sedang rindukan anak dia. Dia kena outstation. Dia kena kerja luar negara ke. Jumpa anak seminggu sekali ke. Masa tu nak tidur malam ingat anak. Bangun pagi ingat anak. Masa nak makan ingat anak. Ni. Jadi kita nak jadi orang ingat Allah macam tu kan. Orang yang hatinya hidup. Bukan sekadar lidahnya hidup. Hatinya hidup. Maknanya masa lidah dia tak ucap apa-apa kalimah Allah pun, hati dia tetap Allah, Allah, Allah. Itu yang kita nak jadi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi orang yang macam ni, masa sedang buang air besar, buang air kecil, mulut tak boleh zikir dalam toilet, tapi hati dia Allah, 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 Allah. Ni yang kita nak usaha, tuan-tuan dan puan-puan. Orang macam ni lah, bila mati nanti, bila malaikat tanya, marah buka, seolah-olah orang tanya kita baru ada girlfriend awak orang mana? Girlfriend saya orang sekian-sekian, belajar kat sekian-sekian. Jawab dengan penuh gembira, jawab dengan penuh suka hati. Seronok jawapan, kita baru ada girlfriend. Macam itulah tuan-tuan, orang yang ada Allah, dia melafazkan setiap lafaz zikir tu dengan penuh tumpuan. Tuan-tuan, kebanyakan kita dah kahwin. Kita suka tak pasangan kita ucap I love you kat kita? Suka kan? Tapi kalau lah ucapan tu hanya sekadar mulut, pasangan kita pergi kat kita, I love you, 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 I love you. Sambil tengok sana, sambil tengok telefon. Ucap I love you banyak kali kat kita, tapi sambil tengok telefon, I love you, I love you, I love you, sambil main dengan anak sama. Ucapan tu nothing lah bagi kita, betul kan? Buat apa banyak-banyak tapi ucap tak ada nilai lah. Allah Ta'ala tak, dia tak ambil kira. Kita ucap subhanallah sambil tak fokus pun, Allah kira pahala. Dengan risau, Allah Ta'ala maha pemurah. Tapi sejauh mana Allah nak hargai kita punya ucapan tu? Dalam keadaan kita, sambil zikir subhanallah, main telefon. Sambil sebut alhamdulillah Allahu akbar, sambil main telefon. Pahala Allah bagi, jangan risau. Pahala Allah Ta'ala bagi, jangan risau. Tapi sejauh mana Allah Ta'ala nak menilai kita punya tahap zikir tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita subhanallah, alhamdulillah akbar, tapi mata tengok macam-macam, hati fokus ke lain, kita samalah macam orang yang ucap I love you kat pasangan, tapi tidak ada sepenuh hati tu. I love you, 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 I love you. Pasangan kita dengar macam latih burung tiung, tahu burung tiung kan, kita boleh latih dia bercakap. Kita latihlah burung tiung cakap I love you kat kita. Kita balik rumah I love you. Kita nak keluar I love you. Tapi ada apa-apa nilai tak? Tak ada apa-apa nilai.
Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita dah zikir, tapi bagaimana kita nak jadikan zikir tu zikir yang bernilai? Sebab tu adanya kumpulan-kumpulan tarikat. Adanya kumpulan-kumpulan tarikat. Apa kumpulan tarikat ni? Dia belajar apa? Belajar zikir. Oh, zikir tak payah belajar. Dalam buku Al-Adhkar Imam Nawawi ada. Zikir-zikir Nabi. Doa-doa harian Nabi. Nak pergi masuk tarikat buat apa? YouTube banyak. Zikir-zikir harian Nabi. Google banyak. Zikir-zikir harian Nabi. Banyak kan? Tak payah nak masuk tarikat-tarikat dan sebagainya. Tuan-tuan. Lepas tu ada pula kata, oh zaman sahabat, mana ada kumpulan-kumpulan tarikat? Zaman Nabi dengan sahabat ada kumpulan tarikat? Siapa nak jumpa hadis? Nabi dengan sahabat ada kumpulan tarikat? Tuan-tuan, Nabi dengan sahabat setiap masa ingat Allah. Tak perlu buat kumpulan tarikat macam kumpulan yang ini. Sebab setiap masa ingat Allah nak buat kumpulan tarikat apa lagi? Mereka setiap masa ingat Allah. Kita, tai semayang pun tak ingat Allah. Tai semayang pun hati ke laut. Macam mana nak kita nak jadi orang dekat dengan Allah? Kumpulan tarikat ni dia belajar apa, tuan-tuan? Siapa nak cuba jawab? Kumpulan tarikat ni dia belajar apa? Zikir, Ustaz. Zikir. Belajar zikir. Puan Salasiah boleh belajar dengan saya zikir. Puan Salasiah sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya ajar zikir. Senang lah. Puan Salasiah saya akan bagi link YouTube zikir-zikir Nabi. Boleh? Senang. Bukan zikir itu, Ustaz. Zikir khusus. Okey. Tak kisah apa berzikir pun, Puan Salasiah. Tapi tarikat ni nak ajar apa? Tumpuan hati. Okey? Itu poin saya. Kalau masuk guru-guru tarikat apa dia ajar? Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuan-tuan tak pernah dengar ke zikir tu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Tak pernah dengar. Siapa tak pernah dengar zikir tu? Tak ada. Semua orang pernah dengar zikir tu. Tapi apa yang dia ajar? Dia ajar supaya zikir tu kat sini. Dia tala kat sini. Atau ada kumpulan tarikat yang masa zikir dia pegang kat sini. Bukan Nabi ajar, kalau siapa nak zikir kita pegang kat sini. Nabi tak pernah ajar pun. Tapi tarikat tu tujuan dia masa dia zikir, dia tekan kat sini tangan dia. Dia sebut la ilaha illallah. Dia suruh hati dia sebut pula la ilaha illallah. Dan dibayangkan apa makna la ilaha illallah. Dia sebut Allahu akbar kat mulut. Dia pegang tangan kat sini, dia suruh hati dia sebut Allahu akbar. Allah Maha besar, Maha besar pada segala-galanya. Itu yang dia ajar dalam tarikat. Kemudian ada kumpulan tarikat yang pakai serban kan, pakai serban letak kat sini. Macam apa kita panggil tu. Dan apa tujuan dia tu? Nak latih fokus. Nak latih fokus. Kalau tak, kita zikir, orang lalu kita tengok. Bunyi pintu kita nak tengok. Bunyi kipas kita nak tengok. Tapi bila pakai kain tu letak kat sini, tujuan dia nak latih fokus hati. Sampai tahap, kita tengok setiap sesuatu kita akan ingat Allah Ta'ala. Sebagaimana orang kematian suami, kematian isteri, kan? Orang kematian suami, kematian isteri, okay? Dia tengok baju arwah suami dia, dia teringat suami dia. Dia tengok baju arwah isteri dia, dia teringat isteri dia. Ada tak isteri dia kat situ? Ada tak isteri dia dalam almari? Ada tak suami dia dalam almari? Mana ada? Tapi kerana kecintaan yang kuat pada arwah suami ataupun isteri dia, tengok baju, nampak orang. Tengok baju, nampak orang. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kita nak, tak kisahlah, saya tak suruh masuk tarikat pun. Kalau dapat masuk lagi bagus dah. Kita nak latih diri kita sampai tengok sesuatu nampak Allah. Tengok makanan nampak Allah. Macam mana tengok makanan nampak Allah? Siapa yang datangkan makanan? Siapa yang tumbuhkan pokok? Siapa yang buat makan pokok tu menjadi? Siapa yang mudahkan urusan makanan diproses sampai pada kita? Nampak Allah. Sesuatu nampak pada Allah. Sebab tu antara ayat orang tarikat, di sebalik sesuatu ada Allah. Ayat orang tarikat ni dia nak ajar di sebalik sesuatu ada Allah. Apa makna dia? Tengok sesuatu, bawa dia ingat Allah. Tengok sesuatu, buat ingat Allah. Bukan Allah ada belakang hari, bukan Allah ada belakang cawan. Bukan, jangan faham macam tu, salah lah tu. Tengok sesuatu, kita kan nampak sesuatu tersebut datang pada mana? Sumbernya daripada Allah Ta'ala. Tengok komputer hebat, telefon hebat, laptop hebat. Siapa dia nampak? Bukan nampak orang pereka komputer. Nampak Allah yang maha hebat bagi akal, bagi fikiran pada orang ni untuk buat komputer hebat macam ni. Nak latih tuan-tuan. Ustaz tak payah masuk tarikat lah. YouTube banyak, Google banyak. Ya, saya tak nafikan. YouTube banyak, Google banyak. Tuan-tuan, pernah tengok tak? Orang nak kuruskan badan, cari instruktor, cari coach, cari jurulatih. Betul kan Puan Sharifah Husna? Betul Puan Sharifah Husna? Bayar RM5 sebulan. Betul Puan Sharifah Husna? Betul Ustaz. RM5 ke berapa sebulan? 15. 15. RM15 sebulan kena bayar. Walhal cara-cara yang dia ajar tu kat YouTube tak ada ke Puan Sharifah? Ada dekat Facebook. Ada.
YouTube ada, Google ada cara-cara nak turunkan berat badan. Tapi kenapa cari instructor, coach, jurulatih juga? Sebab mereka adalah orang yang berpengalaman, dah jadi buat. Kita boleh belajar sendiri kat YouTube, Google. Tapi insyaAllah, 3 tahun dah cuba, tak menjadi turunkan berat badan. Tapi bila bayar coach, bayar jurulatih, bayar badan tertentu, jadi rupa-rupanya. Nampak apa yang saya nak sampaikan? Kita boleh zikir sendiri, tak ada masalah. Zikir sendiri. Latih zikir sendiri, tak ada masalah. Tapi biasanya tak jadi. Ya? Bila kita masuk kelas tarikat, kumpulan tarikat, dia akan ajar cara latih fokus hati. Oh, Ustaz, banyak kumpulan tarikat sesat? Ya, tak dinafikan. Banyak juga yang sesat. Last sekali, dia bawa orang taksub pada dia. Kita ajar zikir, nak suruh orang taksub pada Allah. Tapi tak dia bawa orang taksub pada dia. Itu yang jadi amalan pelik-pelik tu. Dia rujuklah, kita ada jabatan agama Islam kita masing-masing. Rujuklah jabatan agama Islam kita masing-masing untuk tahu tarikat tu betul tak betul. Kalau takut juga, cara dia? Kita pastikan setiap amal kita Allah. Setiap amal kita Allah duduk kat sini, dalam hati. Bukan sekadar kat mulut, tapi tumpuan hati. Itu yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita semua dah beramal. Banyak dah amal kita. Kalau kita nak bukukan amal kita sejak balik sampai hari ini, berlambak dah lafaz Allah kita lafazkan. Tapi, adakah macam burung tiong yang kita ajar tadi, I love you, I love you, I love you, ataupun seorang kekasih sedang melafazkan aku cinta padamu terhadap kekasih. Itu point dia. Okay, saya harap kita semua dapat jadi orang yang fokus hati. Jadi apa macam mana nak latih? Latih dia, tuan-tuan dan puan-puan. Zikir latihan hati ni, antaranya ialah kita kalau dalam tabligh, ya, siapa pernah ikut Jumaat tabligh, dia ajar 300 pagi, 300 petang. Duduk satu tempat, ambil wuduk, fokus. Ni nak latih hati ni. Walhal, nak zikir sambil buat kereta, boleh. Sambil buat kereta, sambil berjalan, sambil jogging kat taman, boleh, dapat pahala. Tapi nak latih hati ni, duduk satu tempat, ambil wuduk, fokus. Sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad 100 kali. Astaghfirullahalazim 100 kali. Simple je. Masa sebut subhanallah, apa terjemah subhanallah? Maha suci Allah kan? Masa sebut subhanallah tu, cakap pada hati, ya Allah, kau maha suci ya Allah, sucikanlah hati aku. Sucikanlah hati aku daripada sifat tak baik, cinta dosa, cinta maksiat, buang. Itu subhanallah. Masa sebut alhamdulillah, apa terjemah dia? Segala puji bagi Allah kan? Masa tu cakap pada hati, ya Allah, segala puji untuk kau. Ya Allah, aku tak layak dipuji. Aku ni suka sangat kalau orang puji. Orang puji aku cantik lah, suara sedap lah, pandai ceramah lah, baju comel lah. Suka kan orang puji? Ya Allah, aku langsung tak layak dipuji ya Allah. Pujian itu semua milikmu ya Allah. Tu, masa sebut alhamdulillah, cakap dengan hati. Masa sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maksudnya ya Allah, semua makhluk tak boleh tolong aku, tak boleh bantu aku, tak boleh bagi senang. Kau hanya boleh tolong aku, boleh bagi senang. Allahu Akbar, ya Allah, aku rasa benda ni besar, aku rasa kerajaan tu besar, aku rasa wang ringgit besar, ya Allah, buanglah semua kebesaran tu daripada diri aku, masukkanlah kebesaranmu saja ya Allah dalam diri aku. Ni dia latih. Masa sebut Allahumma salli ala Muhammad, kita boleh ni sebut Allahumma salli ala Muhammad, tapi sambil main telefon, sambil tengok anak, tak salah, dapat pahala. Tapi tumpuan dia. Masa sebut Allahumma salli ala Muhammad, apa latihan kita? Latihan kita ialah kita bayangkan susah payah Nabi sampai ke ganu pada kita. Nabi kena baling batu, kena ejek, kena maki, sampai berdarah-darah masuk kasut. Semua cerita-cerita Nabi itu kita ingat balik. Masa sebut astaghfirullahalazim, kita bayangkan semua dosa-dosa depan kita, kita kumpul depan kita. Kita ambil satu-satu, ya Allah, astaghfirullahalazim, apa dosa aku ni ya Allah. Apa dosa aku yang ni ya Allah. Tujuan dia apa dia? Nak latih hati. Bila hati ni latih tuan-tuan, setiap masa nak ingat Allah je. Setiap masa nak ingat Allah. Dalam hadis Nabi sebut, hadis ini diriwayatkan oleh, lupa ya, saya tengok ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Yes, daripada Imam Tabrani. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullaha fiha. Tidak ada ahli syurga menyesal apa-apa pun, kecuali untuk tempoh-tempoh masa yang berlalu kat dunia dulu, tak zikir pada Allah, tak ingat pada Allah. Ahli syurga dah masuk syurga seronok dah, tapi tidak ada yang mereka sesali malaikat tempoh masa yang berlalu tanpa mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi ayat ini dibaca oleh Tuan Haji Aziz. Ulul albab ni masa nak zikir, masa nak tidur pun ingat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun." Siapa yang duduk pada majlis yang tidak disebut nama Allah, tidak mengingati Allah padanya, maka majlis itu akan merugikannya. Nabi kata lagi, manit taja'a maqja'an la yazkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun.
siapa yang berbaring kat satu tempat baring untuk tidur, tak sebut nama Allah, maka dia akan dapat kerugian. Nak tidur tuan-tuan dan puan-puan, ya, biasa kita nak tidur, baca zikir, ayat kursi, doa tidur, lepas tu kita borak dengan isteri kita. Tak apa, tak salah pun. Tapi apa kita borak masa nak tidur, itulah yang kita borak dalam tidur kita. Jadi sebelum tidur, untuk borak dengan isteri, borak pasal kehebatan Allah, kebesaran Allah, kuasa Allah. Barulah tidur hati kita dengan Allah. Kalau nak tidur, cerita nak tidur main telefon, agak-agak apa yang kita buat dalam tidur? Yang kita tengok dalam telefon, itulah tuan-tuan dan puan. Jadi kita nak latih diri kita agar masa kosong, mulut mesti sebut Allah. Bukan sekadar mulut, hati ingat Allah. Masa duduk seorang-seorang pun, masa tak keluar lafaz Allah kat mulut, tapi hati sentiasa Allah, 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 Allah. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Jadi orang yang ada cinta Allah dalam hati ni, dia pantang dia masa lapang. Macam orang sedang bercinta, kan, orang sedang bercinta, yang pantang dia masa free. Nak buka tengok telefon, hantar mesej kat orang dia cinta. Tengok telefon, hantar mesej kat orang dia cinta. Apa saja dia buat, dia akan sentiasa ingat orang yang dia cinta. Macam itulah kita nak jadi orang yang, tuan-tuan dan puan-puan, hati sentiasa ingat Allah. Pantang dia masa lapang, pantang dia masa free, nak ingat Allah. Mesti nak ingat Allah. Tengah buat kerja, ya, bekerja tu tentang agama, cari rezeki tu tentang agama, tak dinafikan. Tapi adakah cari rezeki tu tanda kita tak apa tak ingat Allah? No, kena ingat Allah Ta'ala juga. Ada seorang sahabat, saya lupa nama dia. Allah Akbar, saya lupa nama sahabat tu. Nabi tanya sahabat tu, tahu? Nabi tanya soalan apa? Kaifa asbahta? Bagaimana kamu pagi ni? Sahabat tu jawab, asbahtu mu'minan haqqa. Aku pagi ni beriman dengan iman sebenar-benarnya. Wow, confident jawab. Confident jawapan dia. Saya ini kalau orang tanya, bagaimana iman kamu pagi ni? Ya, saya beriman dengan iman sebenar-benarnya. Nipu je lah. Tak sampai pun tahap macam tu. Jadi sahabat tadi jawab. Kalau kita, belagak jawab macam tu, sombong jawab macam tu. Tak, sahabat tadi jawab sepenuh hati dia. Nabi tanya, apa alamat dia? Apa tanda dia kamu jawab macam tu? Apa alamat dia? Apa tanda dia kamu jawab macam tu? Maka dia kata, aku setiap masa merasakan Allah sedang lihat aku dan aku sedang berada di hadapan Allah Ta'ala. Kita dituntut, masa ibadat, kita kena bayangkan Allah tengok kita. Kalau kita tak mampu, kita kena bayangkan kita berada depan Allah. Kalau kita tak mampu, kita kena bayangkan Allah sentiasa lihat kita. Itu dalam semayang. Sekurang-kurangnya kita dapatkan perasaan itu dalam semayang. Dia panggil martabat ihsan. Sahabat ni Nabi tanya dia soalan, dia jawab, aku berada pada tahap iman yang sebenar-benar iman. Dia bukan jawab merapu, belagak, gurau. Tak, tu jawapan sepenuh hati. Jadi Nabi tanya dia, apa tanda dia? Dia kata, setiap masa aku sedar Allah tengok aku lihat Allah. Kita tanyalah diri kita. Kita bukan cakap orang lain, tak. Kita nak jadi orang dekat dengan Allah. Dalam seharian, banyak mana fokus kita merasakan Allah sedang lihat kita, kita sedang berada di hadapan Allah. Dalam semayang pun tak ada. Kalau dalam semayang pun tak ada, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana di luar semayang, waktu lain kita nak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi latihan hati adalah dengan berzikir dengan fokus. Ya, saya ulang balik, kita dah banyak zikir. Termasuklah imam-imam kita jadi imam. Kita kena zikir. Kita jadi imam kan kat Shah Alam, kat Selangor ni zikir baca kuat-kuat lepas semayang. Kita jadi imam, kita zikir. Tapi imam, kita sebagai imam pun, adakah kita zikir dengan penuh hati? Adakah kita zikir dengan penuh tumpuan? Kita biasa jadi imam, saya biasa jadi imam, masa zikir tu lepas ni nak pergi kedai, nak beli roti, tangan zikir, mulut subhanallah. Tapi lepas ni nak pergi kedai, nak beli roti, bini suruh beli pelantar, bini suruh beli, itu contoh. Jadi bila kita nak zikir dengan fokus ni, kalau lepas semayang pun tak ada zikir dengan fokus. Sebab tu tuan-tuan, semoga Allah, Nabi ajar doa apa tahu? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, mengingatimu dan bersyukur kepadamu. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, dan memperelokkan ibadat kepada. Bila Nabi doa ni, minta Allah bantu kita, maksudnya 3 perkara ni bukan benda mudah. Kita je buat mudah. Kan biasa dengar doa tu kan, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Zikir, syukur, melelokkan ibadat. Kita anggap benda ni mudah. Tapi bila Nabi ajar doa, ya Allah bantulah aku untuk zikir, maksudnya tahap zikir sebenar bukan mudah. Yang buat mudah tu sambil tengok-tengok sebut subhanallah, sambil main anak sebut subhanallah. Dapat pahala, tak rugi. Tapi nak tumpuan hati tu yang susah. Sebab tu Nabi ajar doa minta tolong Allah. Bersyukur pada Allah, kita rasa senang sebut alhamdulillah, syukur pada Allah. Sedangkan
Nabi Daud ditanya Allah, ya Allah, bilakah aku dapat capai tahap syukur? Sedangkan setiap nikmat kau kena bagi yang baru, kau kena bersyukur. Maka Allah jawab pada Nabi Daud, kalau macam tu kau telah capai tahap syukur yang sebenar. Kau telah capai tahap syukur yang sebenar. Sebab bila kau rasa kau tak mampu nak tunaikan hak syukur, maknanya kau adalah orang syukur yang sebenar. Kita hari ni kita rasa kita dah cukup bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak rasa kita masih tak sempurnakan hak syukur. Okay? Nabi ajar doa, maksudnya benda tu bukan mudah nak buat. Kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baru dengar Ustaz tadi hang. Tadi syaitan marah. Syaitan kata banyak nak cakap pasal zikir ni. Nanti bila nak habis surah ni. Okay, maafkan saya. Allah kata dalam ayat tu, tadi saya lupa nak terangkan. Allah kata jangan jadi macam ahli kitab. Mereka dia tahu kena khusyuk kepada Allah, tapi panjang sangat angan-angan. Ulang balik boleh tak Puan Siti Nordis? Boleh tak ulang balik ayat tadi? Ayat 16 surah Al-Hadid tadi. Boleh tak? Puan Siti Nordis ulang balik ayat tu. Muka surat berapa tu Ustaz? 539. 539 ya. Ayat 16. Ni untuk kita renungkan malam ni ayat terakhir kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan 539. Ya, 539 surah Al-Hadid ayat 16. Sekejap ya, maaf ya. Ustaz boleh saya baca tak Ustaz? Boleh? Puan Saidi. Boleh? Okay. Tadi tak clear. Itulah sekarang ni clear ya. Okey. Mana boleh clear sekarang? Belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Masya Allah. Macam mana boleh hadir lain Puan Saidi? Sebab tadi pakai speaker, yang sekarang dah off speaker. Ingatkan naik atas bumbung, panjat bumbung bukan? Tak ada. Bluetooth off, sebab itulah dia clear sikit. Terima kasih Puan Saidi. Baik, tengok ayat ni balik. Allah tanya kita ni, belum sampai ke lagi masa bagi orang mukmin untuk khusyuk hati masa ingat Allah? Kita dah banyak zikir, tapi hati khusyuk tu bila? Jangan jadi macam ahli kitab. Mereka ambil masa yang sangat lama. Maksudnya tahu kena khusyuk ingat Allah, tahu kena fokus masa ingat Allah, tahu, tapi biar dululah nanti. Aku sekarang ni dah beramal kira baguslah. Dah jaga semayang, dah baca Quran, dah zikir kira baguslah. Cuma untuk khusyuk tu nanti. Allah tanya, belum sampai lagi ke masanya nak jadi orang yang semayang dan khusyuk semayangnya. Nak jadi orang yang zikir dan khusyuk zikirnya. Nak jadi orang yang solat sunat dan khusyuk solat sunatnya. Belum sampai lagi masa. Muda lagi, sehat elok ada lagi. Nantilah dah pencen aku nak jadi orang fokus dalam ibadat. No, sekarang. Sebab kalau lama-lama nanti keras hati. Bila hati dah keras, walaupun ada amal, tapi amal tu nilai dia kurang. Okay, boleh insya-Allah. Kita doa sungguh-sungguh pada Allah. Setiap kali kita zikir, kita nak Allah ada kat hati kita. Bukan sekadar sebut kat lidah, tapi nak Allah ada dalam hati kita. Maafkan saya ambil masa lebih sikit untuk ayat ni. Kelas siang pun, kelas siang baru ni pun saya ambil masa lebih sikit untuk ayat ni, supaya kita nak jadi orang yang kualiti dalam amal. Dalam semayang, dalam zikir, solat sunat ada kualiti. Jadi kualitinya apa dia? Kualitinya bersama hati. Kalau tak bersama hati, samalah macam burung tiong yang ucap I love you kat kita hari-hari, tapi tidak ada langsung dalam hatinya apa-apa perasaan pada kita. Okey, kita berhenti sini dulu boleh ya? Apa yang baik pada Allah SWT
Apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah. Sorry. Kita nak doa kat siapa tadi? Saya lupa dah nama. Siapa nama anak saudara tu? Puan Siti Nolis? Anak saudara Puan Siti Nolis kan? Puan Siti Nolis? Said Firdaus. Anak saudara Puan Siti Nolis juga lah tu ke bukan? Samalah. Samalah kan? Said Firdaus. Kita doakan Said Muhammad Firdaus. Kita doakan kesemua untuk dia, boleh? Said Muhammad Firdaus. Ya. Kita baca Al-Fatihah sekali. Kita niatkan apa kita belajar malam ni, ayat-ayat Allah kita muzakarahkan malam ni, Allah sembuhkan Said Muhammad Firdaus, anak saudara kepada Puan Hayati dan Puan Siti Nolis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma shfina wa shfi mardal muslimin. Allahumma shfi Said Muhammad Firdaus. Allahumma shfihi anta syafi la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rzuqna warzuqhu as-sihhata was-salama wal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana wa hawaija ahlihi wa hawaija zawjati wa hawaija auladihi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.